starts now. Light, to my aid. Legendary! Killing spree! You have slain an enemy! Things looking brighter now. Legendary! Be wary. It's a dog-eat-dog world out there. Mega kill! Killing spree! Legendary! You have slain an enemy! Don't mess with me. Ally has been slain. Legendary! I'm burning up now, taking higher levels. I'm in a bad spot, trouble to my knees. I need a taste, sipping on heaven. You got me waiting, waiting for you. We're chasing trophies, got me ready, don't you worry. I feel the power, I'm the champion. You got me running for the glory. Good to let this go. Burning up now, nothing's gonna stop me. I'm going faster, wanna break away. I love the way it feels. It's the adrenaline, we're going all the way. Cause we never ever going down. You got me walking through the fire. We don't catch a slack when we were young. Never run from the fight, yeah, we climb to the top. Never run from the fight, all the way to the top. Never run from the fight, yeah, we rise to the top. Burning up now, nothing's gonna stop me. I'm going faster, wanna break away. I love the way it feels. It's the adrenaline, we're going all the way. Cause we never ever going down. You got me walking through the fire. We don't catch a slack when we were young. Never run from the fight, yeah, we climb to the top. Never run from the fight, all the way to the top. Never run from the fight, yeah, we rise to the top. Burning up now, nothing's gonna stop me. Oh baby, please, oh yeah. Cause we never ever going down. You got me walking through the fire. We don't catch a slack when we were young. Never run from the fight, yeah, we climb to the top. Never run from the fight, all the way to the top. Never run from the fight, yeah, we rise to the top. Competition can't lose it, ayy. Switching lanes, I'm cruising. Drew the first blood, I'm ruthless. I'm on the road, we too sick, they toothless. We can't lose, whole team go nuts like cashews. So last you, that's GG. Taking over too easy, ayy. About time to give me my shine. Too good, gotta hit it my line. TikTok, yeah, now's my time. 88 when it's 5 on 5. Certified to the KDA. I do this on a day to day. Fade away, my team would never. Every day, hanging up the ladder like
Got my eyes on the prize, we don't celebrate. Till we done, yeah, we breaking every barricade. Elevating so high till we levitate. Coming for the top spot, feeling like a heavyweight. Savage, hey, I'ma keep doing the damage, hey. Make 'em savage, hey, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em savage, hey, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em savage, make 'em savage, make 'em savage, make 'em savage, hey, I really keep the madness, yeah. Who here is worthy? Yeah, set me on fire, blaze through the battle. Coming in harder, it's not on my level. Do what I want, can't stop me. Always pushing ranks like I'll never settle. When it's detrimental, it test me. Every ring gon' be sweeter than candy. I ain't less than legendary. Do anything that is necessary. Wait, can't lie, I've been on my grind. Running back, hit pause and rewind. Counting down the time to revive. We far ahead, leave my demons behind. One shot, one kill. Do whatever we please, whenever we choose. Can measure the skill. We're here at the top, enjoying the view. Got my eyes on the prize, we don't celebrate. Till we done, yeah, we breaking every barricade. Elevated so high till we levitate. Coming for the top spot, feeling like a heavyweight. Make 'em savage, hey, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em savage, hey, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em savage, hey, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em savage, make 'em savage, yeah, I'm the king of the madness, yeah. Make 'em a savage, make 'em a savage, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em a savage, I'ma keep doing the damage. Competition can't lose it, ayy. Switching lanes, I'm cruising. Drew the first blood, I'm ruthless. I'm on the road, we too sick, they toothless. We can't lose, whole team go nuts like cash in. So last you, that's GG. Taking over too easy, ayy. About time to give me my shine. Too good, gotta hit in my line. Tick target, now's my time. 88 when it's 5 on 5. Certified, to the KDA. I do this on a day to day. Fade away, my team would never. Every day, hanging up the ladder like. Got my eyes on the prize, we don't celebrate. Till we done, yeah, we breaking every barricade. Elevating so high till we levitate. Coming for the top spot, feeling like a heavyweight. Make 'em savage, hey, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em savage, hey, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em savage, hey, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em savage, make 'em savage, make 'em savage, yeah, I really keep the madness, yeah. Who here is worthy? Yeah, set me on fire, blaze through the battle. Coming in harder, it's not on my level. Do what I want, can't stop me. Always pushing ranks like I'll never settle. When it's detrimental, it test me. Every ring gon' be sweeter than candy. I ain't less than legendary. Do anything that is necessary. Wait, can't lie, I've been on my grind. Running back, hit pause and rewind. Counting down the time to revive. We far ahead, leave my demons behind. One shot, one kill. Do whatever we please, whenever we choose. Can measure the skill. We're here at the top, enjoying the view. Got my eyes on the prize, we don't celebrate. Till we done, yeah, we breaking every barricade. Elevated so high till we levitate. Coming for the top spot, feeling like a heavyweight. Make 'em savage, hey, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em savage, hey, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em savage, hey, I'ma keep doing the damage, yeah. Make 'em savage, yeah, I'm the king of the madness, yeah. Make 'em a savage, make 'em a savage, I'ma keep doing the damage. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke MPKOL Carnival Event 2021. Anda bersama saya Syed Adin dan juga Sid sebagai pengulas anda untuk hari ini.
Yap, kita di dalam program M3 KOL Carnival ini merupakan acara yang bakal memberikan 1001 keseronokan buat para penonton, memandangkan anda semua akan dapat melihat barisan-barisan KOL kita yang terkenal bertanding bagi mewakili negara masing-masing, Adit. Tetapi kita ada satu yang lebih istimewa. Apa tu, Adit? Kita ada Koda Shop di mana your next level starts here daripada pukul 8 malam hingga 12 malam dapatkan 50% pulangan tunai bila anda tambah nilai 280 diamonds melalui pilihan pembayaran Koda Cash di Koda Shop. Pulangan tunai ini akan dikreditkan kepada akaun Koda Cash anda secara automatik setiap pembelian yang berjaya. Jadi tunggu apa lagi? Top up diamonds di Koda Shop kerana ianya pantas, ianya selamat dan yang paling penting sekali dipercayai oleh seluruh rakyat Malaysia sih. Yap, jadi pastikan anda menggunakan Koda Shop membeli diamond buat bermain Mobile Legends anda, dan anda juga boleh menggunakan diamond tersebut untuk event-event yang menarik yang sedang berlangsung di dalam game buat masa sekali. Jadi, pastikan Koda Shop menjadi platform utama anda untuk membeli diamond. Adit, kita dah masuk episod yang keempat, jadi kita akan saksikan standing buat masa sekarang di mana pasukan daripada Filipina masih lagi mengungguli liga dengan 5 mata yang telah diperolehi oleh mereka selepas menewaskan pasukan daripada Indonesia 2 berbalas 1, sementara Indonesia berada di tempat kedua dengan mata mereka sebanyak 3 mata, tetapi sayang sekali untuk pasukan Malaysia masih lagi di tangga tercorot dengan 1 mata saja buat masa sekarang ni, Adit. Ya, bukan kedudukan yang baik untuk pasukan Malaysia sekarang ini, Seth, kerana kita dah masuk round yang kedua di episod yang keempat kali ini. Pasukan Malaysia harus bangkit untuk mendapatkan kemenangan dan yang lebih penting sekali untuk mendapatkan mata-mata yang penting supaya at least mereka boleh letakkan diri mereka di tangga yang kedua untuk melayakkan diri mereka ke pusingan Grand Finals. Ya, sebagai kalau kita ikut dari segi matematik, pasukan Malaysia harus menang dengan pasukan Filipina 2 berbalas 0 dan juga memenangi perlawanan menentang Indonesia 2 berbalas 0. At least dekat situ dah ada 6 mata yang boleh dikumpul oleh pasukan Malaysia dan mencerahkan lagi peluang mereka untuk melayakkan diri ke peringkat Grand Final. Tetapi adakah itu bolehkah yang berlaku kerana kita ada sesuatu yang lebih baik untuk penonton-penonton, di mana kita ada M3 Carnival Week di mana bermula daripada 20 Disember sehingga 3 Januari 2022 lock masuk ke dalam MLBB untuk menyiapkan tugasan harian untuk menerima Battle Pass Experience M3 supaya anda dapat menebus pelbagai in-game items termasuklah skin M3 Phantom Ranger Roger dan juga skin M3 Finn Hunter Roger, Adit. Ya, benar sekali. Semalam saya tidur memikirkan macam mana nak sebut ini dengan jelas. Phantom Ranger Roger. 18 kali saya berlatih untuk sebut perkataan ataupun skin yang cukup lumayan ini. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Jangan tinggalkan peluang ini, guys, untuk berpeluang memenangi skin yang cukup mantap yang mungkin kita dapat lihat sebentar sahaja lagi perlawanan di antara pasukan Malaysia menentang pasukan daripada Filipina. Yap, di episod pertama kita dapat saksikan pasukan daripada negara kita, itu pasukan Malaysia, tewas 2-0 berhadapan dengan pasukan daripada Filipina. Nampaknya mereka menggunakan meta yang macam professional player dia ni. Jadi agak sukar sebenarnya Malaysia. Jadi mereka kena step up diorang punya games untuk pastikan mereka mempunyai peluang yang lebih tinggi. Tetapi bukan itu saja yang kita ada, Adin. Kita ada M3 Battle Night di mana yang bermula pada 1 Januari sehingga 3 Januari 2022. Sertai Battle Night yang akan bermula pada 1 Januari untuk merebut peluang memenangi skin pemenang dari chest dan achievement badge buat masa terhad. Banyak juga cara-cara menarik yang lain seperti kesemua hero dapat digunakan secara percuma, 2 kali ganda XP dan BP, 2 kali ganda startup dan juga protection point. Itu yang paling penting. Wow, okay, skin M3 Roger itu salah satu event yang cukup mantap. Ini lagi satu event yang cukup menarik sekali, Battle Night Shoutout, di mana anda boleh rank up tanpa sebarang kerisauan. Jangan risau untuk orang kata drop rank kerana ada protection point daripada 1 Januari hingga 3 Januari. Dan kalau anda teringin nak main hero-hero yang baru ataupun bakal dikeluarkan nanti oleh Mutun, inilah peluangnya untuk anda guna pakai untuk train, untuk berlatih hero-hero lain yang tak biasa anda
dapat pakai. Jadi again kepada semua 1 Januari hingga 3 Januari saja 2022. Masa yang terhad. Jadi manfaatkan masa tersebut untuk bermain Mobile Legends Bang Bang. Dan kepada semua yang sedang menonton, apa kata korang share, tonton ramai-ramai live stream ini kerana kita ada shout out, kita ada PCU user dan juga share milestone giveaway di mana kalau 100,000 kita dapat cecah level tersebut, anda boleh mendapatkan tournament chest level 1. Kalau kita up lagi dia punya stakes 250,000 PCU milestone, anda boleh mendapatkan tournament chest level 2 dan the ultimate prize 500,000 PCU milestone. Anda boleh mendapatkan tournament chest level 3 dan bukan itu sahaja, anda boleh mendapatkan Xbox Moto Drifter skin. Semuanya mudah saja, tonton ramai-ramai dan Muntun akan hadiahkan segala reward ini kepada anda semua. Seperti yang dikatakan oleh Adib, kita dah nampak dekat skrin sekarang ni ada Xbox skin iaitu Moto Drifter berwarna hijau dengan rambut merah. Memang satu skin yang cukup menarik, khas untuk pengguna Xbox kat luar sana, ataupun bagi siapa yang ingin guna Xbox tapi tak ada skin, ini peluang anda. Jadi jangan lupa untuk kita mencecah kepada kita punya ultimate 500,000 dan anda bukan saja dapat Xbox giveaway, kita dapat lagi banyak lagi iaitu termecias level 3. Jadi dah bermacam-macam episod dan pelbagai dah kita sediakan kepada penonton-penonton yang menonton daripada episod 1 sampai episod yang keempat. Tetapi kita ada satu lagi interview juga khas untuk anda semua. Jadi jangan ke mana, kita kena tengok sekarang juga video tersebut. Hey guys, nama saya Muhammad Faris. So macam korang dah tahu, saya memang daripada dulu nama orang panggil Surus je. So saya akan main apa-apa je yang dekat tim ni yang nak. Jadi beware lah, bantai juga macam Bung. Hello guys, saya XK Penjat dan saya begitulah kehidupan. Role saya dalam game MMS, Mana-Mana Sandar. Basically orang panggil saya Daddy Hood and saya antara orang yang paling penting dalam tim ni sebab saya akan carry semua dan bantai orang semua yang tengok. So guys, saya Munghaha dan saya akan bantai semua orang ni, boleh apa aku bilang. My name is Oscar Romero Jr. Ang in-game name ko is Sumpak and ang role ko is Goldling. Hi, I'm Bobong from Bobong Gamer Page, playing as an all-around role from Team Philippines. My name is Miko Sampang, my IGN is Coco, and my role is Golden X-Play. Hello, my name is Yuji Aisawa, my IGN is Yuji, and my role is Midling. Hello, my name is 30 Gaming, and ang IGN ko sa ML is 30 Gaming din. Ang role ko is Core. Nice Malaysia. Tak payah kita semua sama-sama ya. Nice. Sama-sama. Nice. Nice. Pinas lang malakas. Kalau diberi pilihan antara Indonesia dengan Filipina dengan line up macam tu, saya rasa Indonesia kuat sikit lah. Tapi kalau tengok daripada segi tim, bagi saya dua-dua boleh langgar. Biggest challenge. Medyo mahirap yung tanong na yun eh. Pero piling ko dun sa Malaysia, between Malaysia and Indonesia, biggest challenge. Tingin ko Team Philippines yung kanilang biggest challenge para sa akin. Okay, untuk Philippine team, make sure korang kena ban hero-hero jungler yang laju. Sebab kalau saya dapat, mungkin korang takkan dapat bertahan sampai 5 minit pun korang akan dah cukup nafas lah. So make sure ban, pilih buat pilihan betul-betul nak ban hero jungler apa. Para sa Malaysian team, they need to practice more and more and practice all of their time, then keep losing to us. Hello guys, join us in our fight against Indonesia and Philippines on M3 Battle Night. All heroes unlock, in-game cheats to be open and cool prize to be won like free skin. Okay, free skin like epic skin, legend skin, any skin. Bye.
Oh, satu temuduga yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat hebat yang diperkatakan oleh pemain sebentar tadi. Tak sabar untuk kita saksikan round yang kedua ini, Sid. Round yang kedua rematch di antara pasukan Malaysia dan juga pasukan Filipina. Seperti mana yang kita tahu, episod pertama kita tertewas 2-0 dan harapnya hari ini mungkin berbezalah sedikit result hari ini. Ya, mungkin seolah kena tukar nama dia tak boleh tukar helikopter. Sebab ramai yang bila tengok, dia sambil tengok dia ternyanyi, Din. Sebab impact daripada video tersebut. Tetapi ini merupakan showmatch saja kerana kita ada yang lebih sesuatu yang lebih kompetitif, di mana MPL Malaysia sebagai pertandingan isukan yang paling berkualiti di Malaysia. Tonton MPL Malaysia dan dapatkan ilham dan ilmu untuk menjadi seorang pemain yang bagus di dalam MLBB. MPL Malaysia juga mencipta peluang untuk anda semua yang mempunyai jiwa game untuk bersinar di dalam isukan, dan hadiah terkumpul juga mencecah $100,000. Scan QR code tersebut untuk menyertai MPL Community Group dan jadi sebahagian daripada kami. Jangan lupa untuk ikuti TikTok, Facebook dan juga Instagram MPL untuk maklumat yang lebih lanjut, especially berkenaan dengan MPL Malaysia. Benar sekali. Again, kod ada dekat atas sebelah kanan anda. Jangan lupa untuk scan dan untuk sertai keluarga ataupun community MPL Group kami, kerana seperti mana kita tahu, MPL Malaysia musim yang ke-9 tidak lama lagi akan diadakan. So, untuk menambahkan hype, untuk menambahkan lagi keseronokan, join community, follow TikTok, follow FB page dan juga MPL Instagram supaya anda tidak terlepas sebarang informasi. Kemungkinan ada tips and tricks ataupun guide sedikit untuk anda menjadi seorang professional player MLBB. Namun begitu, sebelum kita masuk ke dalam game pertama kita ada lagi satu hadiah yang ingin kami berikan kepada anda semua. Staging Treasure Box Giveaway ada medium emblem pack. Kod telah tertera dekat bahagian bawah. Saya akan sebutkan satu persatu untuk anda semua. PRSCDRTN3AM722DEW. Guna kod tersebut, pergi dekat m.mobilelegends.com/en/code exchange untuk mendapatkan ganjaran lumayan. Muntun, memang sangat-sangat murah hati, Sid. Sebelum start game dia bagi hadiah, masuk dalam game dia bagi hadiah, habis game pun dia bagi hadiah sekarang ini. Tak tengok pun dapat hadiah, mendapatkan PC punya masuk. Jadi memang Muntun sangat bermurah hati. Jangan lupa untuk pergi ke laman web yang seperti dikatakan oleh Adin. Ambil kod ini, gunakan kod tersebut untuk mendapatkan medium emblem pack. Itulah merupakan giveaway staging treasure box, di mana dekat situ walaupun hadiah ni nampak kecil tapi cukup lumayan. Jadi Adin, selepas ni kita akan bermula untuk perlawanan di episod yang keempat ini. Perlawanan ulangan, Pak kata pepatah dulu, yang menemukan pasukan daripada Malaysia bertemu dengan pasukan Filipina, di mana di episod yang pertama ataupun di game yang pertama pasukan daripada Filipina berjaya menewaskan pasukan Malaysia dengan keputusan 2-0. Ini merupakan tempat ataupun waktu yang sesuai untuk pasukan Malaysia membalas dendam. Ya, benar-benar sekali. Pasukan Malaysia pastinya ingin membalas dendam, ingin menunjukkan kepada rakyat Malaysia yang mereka boleh melaksanakan tugasan ini, tugasan comeback yang harus dilaksanakan oleh para KOL kita pada hari ini, Sis. Namun begitu, apabila berhadapan dengan pasukan KOL Filipina ini, bukanlah satu tugasan yang mudah, dan kerana itulah pasukan Filipina ini juga berada di tangga yang teratas. Namun, anything is possible. Mereka harus draft dengan baik, and also mereka punya pelaksanaan ataupun execution mereka di dalam game sebentar nanti perlu flawless bagi saya. Kalau ada kesilapan, mungkin sukar sedikit nak melakukan comeback tersebut. Ya, dan bercakap tentang draft, is all about draft. Sebab kalau kita lihat di episod yang pertama, kita dapat saksikan Malaysia banyak kalah dari segi draft. Jadi kemungkinan kita akan dapat ataupun dapat melihat sesuatu yang lebih menarik yang bakal ditunjukkan oleh pasukan negara kita. Dan kalau kita dapat saksikan kurang daripada 50 saat sebelum kita masuk ke dalam draft pick untuk melihat apakah hero ataupun apakah komposisi yang bakal dilakukan oleh kedua pasukan, khususnya kepada pasukan Malaysia, di mana mereka terpaksa menang. Mereka ini merupakan perlawanan wajib menang untuk pasukan Malaysia untuk melayakkan diri ke peringkat Grand Final. Ya, benar-benar sekali. Di episod yang pertama, kalau tidak silap saya, salah satu pemain daripada pasukan Filipina iaitu 3D Gaming menggunakan Moskov 2 kali kalau tidak silap saya dengan begitu baik sekali. Second game pakai Link.
Oh ya, second game beliau pakai lead. Tapi dua-dua game beliau MVP. Itu benar sekali. Betul. Dua-dua game beliau MVP. So ini yang salah satu yang memberikan saya sedikit ketakutan apabila pasukan Malaysia akan menghadapi pasukan Filipina ini. Namun begitu, usah kita sembang lebih, ayo kita masuk ke dalam drafting. Game yang pertama, pasukan Malaysia menghadapi pasukan Filipina. Ya, dan kita lihat sekarang ni untuk pasukan daripada Filipina, kita ada Bombong. Kita ada Bombong, kita ada Sumpak, kita ada Random, UG dan juga 3D Gaming. Sementara pasukan Malaysia, kita ada Daddy Hood, Ikuto, Haha. Kali ni kita ada Belacan dan kita juga ada helikopter. Saya mungkin Belacan ni adalah penjahat, yes. Belacan di pihak ni. Orang yang tertera dekat sebentar tadi tu, kita nampak webcam dia nampak semua telah bersiap sedia untuk bertembung antara satu sama lain. Namun begitu safe, nampaknya Solos tak mendengar nasihat awak. Dia masih lagi mengekalkan namanya dengan helikopter. Saya still tak boleh move on dengan nama tersebut. Namun begitu, kita lihat daripada fasa drafting, Selena telah dikeluarkan oleh pasukan Filipina, manakala pasukan Malaysia mengeluarkan hero terbaru ataupun quite recently yang baru dikeluarkan, iaitu Valentina. Yap, tepat sekali. Semalam saya ada main rank, tapi saya ada collection point. So that's why saya berani main rank. Saya ada jumpa seorang ni menggunakan Valentina memang sangat-sangat OP. So maksudnya kalau mana-mana pemain daripada pasukan Filipina atau pasukan Malaysia yang memang jenis yang kesemua role dia boleh gunakan, Valentina merupakan hero yang paling sesuai untuk mereka. Pasukan Malaysia terus saja mengeluarkan Johid, respect kehadap Bombong kerana Bombong menggunakan Johid sangat-sangat menakutkan, Adin. Ya, benar sekali. Another respect yang telah dilaksanakan oleh pasukan Malaysia sebentar tadi. Kita dah lihat Bombong antara pemain daripada pasukan Filipina, walaupun duduk di bahagian Roma, tetapi beliau tidak takut untuk mendapatkan solo kill ke atas pasukan pihak lawan. Namun begitu, kita kena lihat drafting yang diteruskan lagi. Pasukan Filipina mengeluarkan Fovius, antara hero yang sangat-sangat kuat untuk diletakkan di bahagian EXP lane, dan juga beliau ada ketahanan diri untuk absorb all the damage untuk bergerak sebagai frontliner buat pasukan beliau tersendiri. Ya, tepat sekali. Dan kita lihat sekarang ni hero terakhir yang telah dikeluarkan oleh pasukan Malaysia merupakan Nathan. Satu pick yang baik, boleh bermain di bahagian jungler, boleh bermain di bahagian mid laner dan juga boleh main di bahagian gold lane. Jadi hero yang multi role ni terus saja dikeluarkan oleh pasukan Malaysia, dan ini akan melihatkan hero pertama yang akan dibawa masuk oleh pasukan daripada Filipina ini, pasukan yang berada di bahagian barat daya Malaysia. Confident. Yes, confident itu penting. Jadi hero pertama yang akan dibawa masuk oleh pasukan Filipina, adakah mereka akan mengambil Pakito dekat sini, Adin? Pakito is a very good pay, a very good shout out sebenarnya daripada Save sebentar tadi. Namun begitu, masih lagi ada hero seperti Ruby untuk diberikan kepada Bombong kalau beliau nak menggunakan Ruby tersebut di bahagian Roma. Namun begitu, mereka akan securekan jungler terlebih dahulu, dan Hayabusa menjadi pilihan mereka dan kini berada di tangan Sumpak. Kemungkinan akan ditukarkanlah sebentar saja lagi, sebab kita tahu jungler buat pasukan Filipina adalah 3D Gaming. Ya, tepat sekali. Tetapi kita pernah berbincangkan hal ni, Adin, di mana bila meta yang terbaru, patch yang terbaru, pasukan mana-mana pasukan yang bertanding untuk 2 ataupun 3 pick yang pertama, kebiasaannya mereka akan pilih kepada burst damage terlebih dahulu untuk memastikan mereka mempunyai kelebihan, sama ada mereka ingin melakukan serangan ataupun untuk dapatkan objektif. Dan seperti yang kita dapat saksikan, pasukan daripada Malaysia mengambil Farsa, hero high ground yang cukup baik bersama-sama dengan Clean, yang kita dapat tahu sekarang ni semakin meningkat popular, yang sering digunakan baik di rank maupun di competitive level. Benar sekali. Namun begitu, kekurangannya Clean ni adalah beliau perlu seorang supporter ataupun seorang roamer yang boleh membantu beliau untuk melegakan tekanan di bahagian gold lane, supaya Clean ini boleh mendapatkan farm, boleh mendapatkan item seperti Endless Battle, kemungkinan item seperti Blade of Despair untuk memberikan lagi kesakitan kepada pasukan pihak lawan. Adakah supporter itu akan diberikan kepada pasukan Malaysia sebentar nanti? Kita saksikan di mana pasukan Filipina terus sahaja mengambil Ruby yang kemungkinan akan diberikan kepada Bombong untuk bergerak sebagai seorang roamer, manakala pasukan Filipina satu lagi hero high ground akan dikunci oleh mereka, iaitu Yif. Yes, Yif akan digunakan oleh UG, di mana di game episod pertama beliau ada menggunakan Selena, beliau ada menggunakan Eve. Jadi memang tak salah lagi pasukan Filipina, UG ni akan main selaku mid laner pasukan mereka. Tetapi kita dapat saksikan sebentar tadi seperti ada ura-ura untuk menggunakan Minotaur, tetapi pasukan daripada Malaysia terus saja securekan
hero ketiga mereka iaitu Kufra, dan kita sudah masuk ke fasa kedua dari segi pengeluaran hero yang akan dimulakan oleh pasukan Malaysia. Adakah mereka akan mengeluarkan hero di bahagian gold lane seperti Brody, Adin? Ya, Brody antara hero yang boleh dikeluarkan sekarang ini kerana Brody sebenarnya boleh memberikan saingan sedikit kepada Clean di bahagian gold lane. Namun begitu, kita kena lihat terlebih dahulu adakah hero-hero seperti Moskov, seperti hero Ling yang boleh dimainkan oleh 3D Gaming yang bakal dikeluarkan. Namun kita lihat Pakito yang akan diusir keluar terlebih dahulu. Seperti mananya kita dah sedar, Pakito ini boleh diletakkan di bahagian jungle maupun di bahagian gold lane ataupun EXP lane. Tetapi pasukan Filipina tidak akan berkesempatan untuk menggunakan hero tersebut. Ya, tepat sekali, dan pasukan daripada Filipina terus saja mengeluarkan link antara hero yang boleh counter kepada Eve dan juga hero yang boleh digunakan oleh helikopter ataupun Solos dengan baik ataupun diberikan kepada Ombong, tetapi terus saja dikeluarkan. Dan pasukan daripada Malaysia kali ini baru mereka mengeluarkan Brody, tidak mahu melihat pasukan daripada Filipina menggunakan Brody untuk counter pemilihan Clean yang digunakan oleh pasukan Malaysia. Ya, benar-benar sekali, Brody terus saja dikeluarkan. Jadi maka kuranglah lagi hero yang boleh dimainkan oleh pasukan Filipina untuk meletakkan di bahagian gold lane. Tapi sebelum kita lihat pada fasa pemilihan yang terakhir, pasukan Filipina harus mengeluarkan satu lagi hero di dalam medan pertempuran. Kemungkinan akan berikan fokus kepada another jungler. Roger masih lagi ada di dalam medan pertempuran, tapi harapnya mereka tak ban lah Roger, sebab saya nak tengok skin terbaru M3 Phantom Ranger Roger dimainkan untuk game yang pertama ini. Dengan masa berbaki 2 saat sahaja, pasukan Filipina akan berputus untuk tidak melakukan sebarang ban. Ini mungkin menjadi salah satu strategi untuk pasukan Filipina. Mereka membuka lebih banyak option of hero untuk pasukan Malaysia pilih, dan juga sebenarnya memberi ruang kepada pasukan Filipina juga mendapatkan at least hero yang tidak dipilih oleh pasukan Malaysia, di mana sekarang ni pasukan Malaysia terus saja mengambil Rafaela selaku support ataupun yang akan babysit Clean di bahagian gold lane yang mungkin akan digunakan oleh Ikuto barangkali, tetapi kita dapat saksikan apa yang akan dipilih oleh pasukan daripada Filipina. Nampaknya seperti yang dikatakan oleh Adin, 3D Gaming mungkin akan membawa masuk Moskov beliau, dan random mengambil Xbox. Dia mungkin boleh gunakan motor drifter, Adin, kalau dia nak guna skin tu. Benar, dia boleh tunjukkan apakah skin yang boleh dimenangi oleh penonton-penonton kita kalau kita capai 500,000 viewers, iaitu Moto Drifter Xbox skin. Namun dengan last pick sekarang ini, adakah 3D Gaming akan mengambil antara hero signature beliau iaitu Moskov? Nampak gayanya Moskov yang akan dikunci oleh 3D Gaming dan akan diletakkan di bahagian gold lane untuk berhadapan dengan Clean. A very good matchup. Namun begitu saya merasakan Clean ada power spike yang lebih tinggi sedikit berbanding dengan Moskov. Tepat sekali, especially di bahagian early game tanpa memerlukan item yang pertama. Clean kalau 1v1 dengan Moskov, saya merasakan beliau lebih mempunyai kelebihan, tetapi sumpah yang akan bermain di bahagian jungler. Dan lagi satu, kenapa saya kata Clean akan mendapatkan kelebihan, sekiranya Rafaela yang bakal digunakan oleh Ikuto ini akan sentiasa berhampiran dengan helikopter. Ini menyebabkan beliau lagi sukar untuk dijatuhkan dan menyebabkan Clean ini lebih senang untuk melakukan farming dan dapatkan 2 item yang pertama dengan lebih pantas, Adin. Ya, benar sekali. Dua-dua pasukan telah bersiap sedia dengan pilihan hero mereka. Namun satu sahaja persoalan yang bermain di minda kita sekarang ini, Sis. Mampu ke tak pasukan Malaysia mendapatkan kemenangan yang pertama ataupun poin yang pertama against pasukan Filipina ini, dengan adanya hero-hero seperti Clean, dengan adanya Balmond di bahagian jungle yang bakal dimainkan oleh Ohaha. Ayo kita berikan semangat kepada pasukan Malaysia untuk memulakan episod yang keempat pada hari ini. Dan tanpa kita melengahkan masa, terus saja kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk melihat pasukan Filipina berhadapan dengan pasukan Malaysia. Dan kita dapat saksikan pasukan daripada Filipina akan bermula di bahagian biru, sementara pasukan daripada Malaysia yang akan bermain di bahagian warna merah. Kita dapat saksikan support bersama-sama dengan Bobong
akan melakukan farming cuba untuk dapatkan orange buff terlebih dahulu yang akan diberikan kepada Sumpak. Tetapi di bahagian atas 3D Gaming, seperti yang kita dapat sangkakan Adin, agak sukar sebenarnya untuk berhadapan dengan helikopter dan juga Ikuto. Ya, berhadapan dengan helikopter seorang pun dah cukup susah, apatah lagi adanya Ikuto yang memberikan sedikit sebanyak bantuan kepada helikopter. Ini akan menyebabkan Solos ada masa yang lebih senang, lebih mudah untuk kontrol dan juga kawal lane di bahagian atas tersebut untuk mendapatkan farming dan juga gol yang diperlukan. Sumpak telah mencatatkan level 3 manakala OHH masih lagi mengikut langkah ataupun jejaknya di bahagian belakang dengan mencatatkan level 3 juga. Ya, dan nampaknya kedua-dua pasukan bermain agak sedikit berhati-hati kecuali helikopter dan juga Ikuto yang memberikan pressure yang cukup-cukup banyak terhadap 3D Gaming di bahagian atas sehingga Bobong terpaksa memberikan sedikit bantuan. Namun di bahagian tengah belacan nyawanya yang hampir separuh berjaya diturunkan. Tapi sekarang ni Adin, First Blood akan didapatkan oleh Sumpak dengan satu rotation yang begitu baik sekali sebentar tadi. Menjatuhkan Ikuto di bahagian atas, tetapi helikopter dengan gerakannya begitu kemas mendapatkan kill pembalasan ke atas 3D Gaming. Permulaan yang baik untuk pasukan Malaysia kerana goal laner mereka masih lagi hidup, masih lagi berdiri. Gerakannya agak agresif ke atas Bombong tetapi tidak ingin meneruskan perjuangan kerana takut ataupun khawatir ada bantuan di bahagian belakang tadi. ya, satu aim yang baik dilakukan oleh pasukan Filipin dengan menjatuhkan Ikuto. Namun kalau mereka dapat menjatuhkan helikopter, saya merasakan mereka mendapatkan kemenangan yang lebih kecil. Tapi kita lihat sekarang ni, random terus saja menggunakan Last Insanity, hampir-hampir berjaya dapatkan OHH. Tapi Turtle ni bakal dapatkan oleh pasukan di mana Belacan berjaya mendapatkan Bobong Adin. Satu real world manipulation telah dibuka sebentar tadi di mana OHH akan dikorbankan terlebih dahulu. Satu berbalas dengan dua sekarang ini. Pasukan Filipina berjaya untuk memenangi team fight dekat kawasan Turtle dengan menjatuhkan dua ahli pasukan Malaysia dan juga berjaya untuk mendapatkan Turtle tersebut. Yuji bagi saya, apabila beliau dapat membuka real world manipulation dengan durasi yang begitu lama, itu yang menyebabkan pasukan Filipina memenangi team fight tersebut. Ya, banyak debate mengatakan mana satu lebih kuat, sama ada Farsa ataupun Eve. Tetapi kalau kita dapat saksikan, Eve nampak lebih hebat kerana dia mempunyai kelebihan untuk memperlahankan pergerakan pihak musuh. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Filipina buat masa sekarang memberikan mereka kelebihan. Mereka juga berjaya mendapatkan Turtle di mana sekarang ni 3 kill telah pun dimiliki oleh mereka. Tetapi ada satu team fight yang berlaku. Dengan gerakannya sekali lagi agresif terus saja menjatuhkan Bombo yang kedudukannya agak offside, agak terlampau ke hadapan sebentar tadi di mana rakan-rakan tidak mampu nak memberikan sedikit sebanyak bantuan. Ikuto telah mencatatkan level 4 dan kerana itu beliau boleh bergerak dengan agresif sedikit dengan adanya Holy Baptism. Bila-bila masa saja boleh mengeluarkan stun beliau ke atas Yuji. Telah masuk satu Cyclone Sweep yang begitu baik. Yuji akan dikorbankan tetapi kita lihat bagaimana I'm offended daripada Bombo telah digunakan Spear of Distraction. Cuba nak mendapatkan tapi di bahagian belakang Sumpak dengan adanya Ogi Shadow Kill. Namun begitu, belum cukup damage untuk mendapatkan sebarang kill sebentar tadi. Ya, tepat sekali. Ini menunjukkan kenapa pasukan PH atau pasukan Filipin tidak mampu untuk melakukan serangan kerana dengan adanya advantage healing yang dilakukan oleh pasukan Malaysia menyebabkan pasukan Filipin terpaksa double the effort untuk menjatuhkan pemain-pemain pasukan Malaysia. Jadi ini memberikan gambaran pasukan Malaysia akan bermain dengan lebih agresif berbanding dengan pasukan Filipin. Tetapi harus diingat, 3D Gaming kalau item dia dah siap, itu akan menjadi satu perkara yang buruk kepada pasukan Malaysia. Pasukan Filipin terus saja melakukan serangan terhadap Turtle di minit yang keempat ini. Tetapi apa yang akan berlaku? Kita lihat real world manipulation sekali lagi telah dibuka tetapi Sumpak akan dijatuhkan terlebih dahulu dan di tengah-tengah medan pertarungan OHH berjaya untuk mendapatkan double kill dengan begitu mudah sekali. Yuji akan mengikuti langkah rakan-rakan pasukan Filipina sebentar tadi. Pasukan Filipina 3 yang telah dikorbankan, akan tetapi mereka masih lagi berjaya untuk mendapatkan Turtle dan mereka berjaya untuk menjatuhkan helikopter pada masa yang sama. Kemungkinan bukan kemungkinan lagi, tarik di bahagian bawah random berjaya untuk menjatuhkannya.
Yep, kalau kita bercakap tentang kill, yes, pasukan Malaysia berjaya mendapatkan 7 kill, tetapi dari segi objektif dan juga natural objektif, pasukan daripada Filipin berjaya mendapatkan kelebihan tersebut. Dan kita dapat saksikan bagaimana tadi Gaming sekali lagi berjaya dijatuhkan buat kali yang kedua. Kali ini diberikan kepada helikopter dan seorang lagi pemain daripada pasukan Malaysia iaitu OHH selaku jungler utama berjaya dijatuhkan. Dari segi objektif, dari segi mendominasi map, pasukan Filipin mempunyai kelebihan, tetapi dari segi team fight, pasukan Malaysia tampak lebih kuat, Adin. Ya, benar sekali. Pasukan Malaysia daripada sudut team fight lebih kemas, lebih teratur pergerakan mereka dan memberikan fokus yang tepat kepada arah ataupun hero-hero yang harus dijatuhkan oleh mereka terlebih dahulu. Belacan telah menggunakan Feather Strike tapi cepat saja diberhentikan sebentar tadi. Ikuto akan dijatuhkan tetapi Daddy Hood satu Tyrus Revenge dan Tyrus Rage yang begitu baik memerangkap dua ahli pasukan pihak lawan dan kemungkinan random akan dijatuhkan terlebih dahulu. Belacan gerakannya agresif, cuba nak mendapatkan Sumpak dan Yuji, akan tetapi cukup sahaja Bombong dan juga random dijatuhkan sebentar tadi. Sumpak masuk semula tapi Daddy Hood. Satu gerakan yang cantik tapi bukan mudah nak menangkap Hayabusa ini. Ya, saya tak pasti adakah itu accident atau by design, tetapi apa yang dilakukan oleh Daddy Hood sebentar tadi, Tyrant Revenge yang cukup baik bersama-sama dengan Tyrant Rage menangkap dua pemain di kala Yuji menggunakan real world manipulation di saat-saat akhir. Jadi ini menunjukkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pasukan Malaysia cukup menakjubkan dan berjaya untuk mendapatkan kill demikian, dan mereka juga berjaya mendapatkan turret pertama buat pasukan Malaysia. Mereka kena sentiasa sustain dengan momentum mereka kalau mereka nak dapatkan kemenangan. Dan kita lihat item yang telah pun disiapkan oleh helikopter. Item pertama iaitu Endless Battle telah pun disiapkan. Sementara itu, apa yang akan berlaku? Sumpak berjaya menjatuhkan sekali lagi OHH. Dan ini akan beri peluang kepada pasukan Filipin untuk mendapatkan turtle mereka kali yang ketiga berturut-turut, Adin. Ya, benar sekali. OHH berada dalam kedudukan yang tidak sepatutnya beliau berada, terus saja dimusnahkan dengan begitu pantas, dan kerana ataupun ketiadaan OHH menyebabkan pasukan Filipina berjaya untuk mendapatkan turtle yang terakhir sebentar tadi. Lihat bagaimana real world manipulation telah dibuka oleh Yuji. Damage yang begitu besar telah dilontarkan tetapi Belacan membalaskan semula dengan Feather Strike beliau. Lihat bagaimana Sumpak akan cuba masuk untuk mendapatkan kill, cuma mendapatkan purple buff sahaja mungkin menjadi objektif mereka. Last Insanity telah dibuka oleh Render, cuba nak melarikan diri tetapi Cyclone Sweep daripada OHH memperlahankan gerakan Xbox tersebut. Ikuto mungkin akan menjadi mangsa keadaan sekarang ini. Ogi Chandukil telah dilontarkan, akan tetapi Ikuto masih lagi sempat untuk menyelamatkan diri. Namun tadi Gaming long range Spear of Destruction mengkorbankan impian Ikuto. Ada sebab kenapa ultimate itu dipanggil Spear of Destruction. Dia terus destruct nyawa Ikuto sebentar tadi. Tapi kita dapat saksikan apa yang akan berlaku. Tadi Gaming terus saja berjaya dijatuhkan. Satu pembalasan kill yang baik dilakukan oleh pasukan daripada Malaysia. Dan mereka akan mendapatkan bombong helikopter. Sekali lagi menunjukkan kenapa clean ni sangat-sangat OP. Apabila 3 pemain daripada pasukan Filipin berjaya dijatuhkan, Adit. Ya, benar sekali. Ini pasukan Malaysia yang sangat-sangat berbeza daripada episod yang pertama set. Mereka menunjukkan kemampuan, ketangkasan dan semangat mereka untuk mendapatkan kemenangan di match yang pertama ini. Helikopter, walaupun ada real world manipulation, beliau masih berdiri teguh untuk mendapatkan turret tersebut. Tetapi adanya Last Insanity daripada Random akan mengkorbankan nyawa daripada Clean tersebut. Satu Cyclone Sweep dan juga ultimate daripada OHH akan menamatkan riwayat Random sebentar tadi. Jadi 1 berbalas 1 di pertarungan turret bahagian bawah. Ya, dan kita dapat saksikan prestasi Bombong di dalam game ini agak kurang menjadi berbanding di game mereka menentang Malaysia pada episod yang pertama. Penggunaan Johib beliau sangat-sangat betul-betul menakjubkan, cukup mantap corak permainan yang ditunjukkan oleh Bombong. Tetapi apabila menggunakan Ruby, yes, ada beberapa I'm Offended yang menarik, namun begitu follow up ataupun timing dia menggunakan ultimate tersebut agak sedikit off. Tetapi kita lihat saksikan sekarang ni pasukan daripada Malaysia yang akan bergerak 5 berbaras 5 sekarang ni dengan Daddy Hood cuba charge untuk menggunakan Tyrant Revenge, terpaksa membatalkan niat kerana pasukan Filipin mungkin akan beredar dan cuba mengelakkan daripada melakukan team fight, di mana pasukan Malaysia sangat-sangat kuat. Tadi Gaming mampu tak dia nak larikan diri, tetapi dengan adanya Holy Healing daripada Ikuto mempercepatkan pergerakan pasukan Malaysia sebentar tadi. Tetapi pasukan Malaysia terpaksa mengkorbankan OHH
di bahagian lot ini dan kemungkinan pasukan Filipina boleh mendapatkan lot ini tanpa sebarang masalah kerana pasukan Malaysia agak lewat untuk melakukan rotasi. Real world manipulation telah dibuka oleh UG tepat pada waktunya untuk memperlahankan gerakan pasukan Malaysia dan belacan akan dikorbankan. 3 telah jatuh. Daddy Hood terpaksa menggunakan flicker bagi melarikan diri. Pasukan Filipina sangat-sangat bijak keputusan mereka, Sis. Mereka mengkorbankan 3D Gaming tetapi mereka berjaya untuk mendapatkan OHH dan berjaya untuk mendapatkan lot pertama sebentar tadi. Yep, kerana apabila tiadanya OHH, mereka dah tak ada retribution, which is a very good strategy yang dilakukan oleh pasukan daripada Filipina. Dan kita lihat sekarang ni lot yang pertama telah pun muncul di bahagian atas, sementara pasukan Filipina cuba untuk memberikan sedikit pushing, memberikan sedikit tekanan terhadap pasukan Malaysia, di mana sekarang ni pasukan Filipina yang mula mendahului dari segi kutipan gol dengan 34,000 berbalas 33,000. Pasukan daripada Filipina berjaya menjatuhkan turret yang keempat milik pasukan Malaysia dan berjaya untuk menyamakan kedudukan dari segi kutipan objektif, dan satu lagi turret berjaya dimiliki oleh pasukan Filipina dengan bantuan lot yang berada di bahagian atas yang akan dijatuhkan tanpa sebarang masalah. Tetapi Daddy Hood menjadi mangsa yang pertama sebentar tadi. Ini akan memberikan ruang kepada 3D Gaming untuk melakukan serangan di bahagian belakang. Random telah berjaya untuk menjatuhkan Ikuto. Pada masa yang sama, belacan satu penggunaan farsa yang begitu mantap mendapatkan kill pembalasan ke atas 3D Gaming. Akan tetapi Sumpah masih lagi bernyawa. Namun begitu lihat damage daripada Solos sangat-sangat besar menyebabkan Sumpah terpaksa undurkan diri di bahagian atas. Random cubaan untuk menjatuhkan inhibitor turret ini tidak akan berjaya kerana adanya belacan selaku protector inhibitor turret milik pasukan Malaysia. Ya, dan bercakap tentang belacan, kenapa damage dia sangat-sangat kuat? Kerana 3 item combo ni yang biasanya pemain-pemain fasa akan siapkan telah pun berjaya disiapkan oleh pemain ini, iaitu Clock of Destiny, Lightning Tranchon dan juga Holy Crystal. Sebenarnya sudah cukup untuk menambahkan lagi burst magic damage yang boleh dikeluarkan oleh Farsa, dan clean yang digunakan oleh helikopter. Thunderbelt item defense yang cukup baik, memberikan sedikit magic defense dan memberikan lebih banyak damage apabila beliau menggunakan dan memberikan slow effect apabila beliau melakukan serangan. Itu antara item yang cukup baik yang telah pun disiapkan oleh helikopter bersama-sama dengan Berserker Fury untuk menambahkan lagi critical attack. 3D Gaming, 2 item yang fokus pada critical iaitu Scarlet Phantom dan juga Berserker Fury telah pun disiapkan. Mungkin menunggu item yang seterusnya untuk tambah physical damage atau mungkin item defense yang akan dibeli oleh pemain ini. Ya, Real World Manipulation sekali lagi telah dibuka oleh UG, akan memperlahankan dan memberikan kesakitan kepada pasukan Malaysia. Namun begitu, pasukan Malaysia tidaklah terasa sangat kesakitan tersebut kerana helikopter tidak diganggu di bahagian belakang, berjaya untuk menjatuhkan bom-bom. Daddy Hood terpaksa menggunakan bouncing ball demi melarikan diri, tetapi Sumpah dengan adanya Ogi Shuriken terus saja dibuka untuk mendapatkan kill pembalasan. Tetapi pasukan Malaysia sangat-sangat berdisiplin mengundurkan diri. Ikuto saja yang telah terkorban sebentar tadi. Satu defensive gameplay yang begitu mantap daripada pasukan Malaysia menebalikkan keadaan, mendapatkan 3 ahli pasukan Filipina sebentar tadi, Sif. Yep, dan kita bercakap tentang helikopter, 8 kill telah pun dimiliki oleh pemain ini dengan 9 assist telah pun berjaya dicatatkan oleh Solos. Jadi satu penggunaan clean yang cukup baik dibantu dengan Ikuto yang menggunakan Rafaela, menyebabkan kenapa clean ini sangat-sangat berbisa. Rafaela sendiri 17 assist telah pun dimiliki oleh pemain ini, paling tinggi di dalam Lane of Dawn buat masa sekarang yang kita sudah hampir memasuki minit yang ke-14. Pasukan Malaysia maafkan saya, mereka kena bermain dengan lebih berhati-hati kalau tak nak mereka kena comeback dengan pasukan Filipina. Ya, pasukan Filipina sekarang ini perlu berhati-hati kerana rotasi telah tiba daripada pasukan Malaysia di arah tepi. Namun begitu, UG datang tepat pada waktunya dengan membuka Real World Manipulation. 3D Gaming ada Spear of Destruction akan dilepaskan, tetapi tidaklah cukup damage daripada ultimate tersebut. Namun begitu, bom-bom satu tarikan yang begitu baik memaksa pasukan Filipina terus masuk sekarang ini, tetapi OHH telah tersiap sedia dengan Anya Cyclone Swing terus saja diguna pakai untuk mendapatkan kill pembalasan. 3D Gaming terpaksa mengundurkan diri, tetapi helikopter terus saja menggunakan flicker mendapatkan satu kill yang sangat-sangat penting, menjatuhkan 3D Gaming sebentar tadi. Sumpah
di bahagian belakang. Adakah beliau akan masuk dan melakukan serangan hendap sekarang ini? Turret ataupun inhibitor turret di bahagian bawah telah dimusnahkan. Ini perkara yang baik untuk pasukan Malaysia merampas lot yang kedua ini, Luminous Lot. Akan tetapi Supak masih lagi berlega-lega dekat kawasan tetapi telah di zone out dengan begitu baik, dan dengan adanya little counter akan securekan kill ke atas lot tersebut. Dan Supak sekarang ini walaupun adanya Ogi Shadow Kill masih lagi sempat untuk melarikan diri. Dia masuk semula sangat-sangat lincah pergerakan daripada Supak ini, tetapi dengan kapak yang begitu besar terus sahaja menendang Supak keluar daripada medan pertempuran. Yuji telah membuka dia punya real world manipulation. Kombinasi di antara bom-bom juga akan menarik pasukan pihak lawan. Terpaksa mencari Yuji di bahagian belakang. Akan tetapi bom-bom selaku frontliner pasukan Filipina masih lagi berdiri, masih lagi bernyawa untuk memberikan Yuji kill tersebut. Tetapi Belacan masih lagi duduk di bahagian belakang, berjaya untuk mendapatkan double kill. Ya, meta double support yang ditunjukkan oleh pasukan Malaysia sebentar tadi cukup menakjubkan. Mereka memang sememangnya kuat apabila melakukan team fight, dan ini akan berikan lebih banyak kelebihan kepada pasukan Malaysia untuk melakukan serangan, especially apabila pasukan Filipin yang sekarang ni terpaksa bermain dengan 2 orang pemain saja, iaitu Supak dan juga Teddy Gaming. Random baru saja hidup, sekarang ni mereka terpaksa bermain secara bertahan, hanya memerlukan 2 saja inhibitor turret daripada pasukan Filipin yang boleh dijatuhkan oleh pasukan Malaysia. Dan kita lihat damage yang boleh dikeluarkan oleh Teddy Gaming yang telah pun menyiapkan Malefic Roar bersama-sama dengan Endless Battle selepas Scarlet Phantom dan juga Berserker Fury. Item yang kedua pertama telah pun dimiliki oleh pemain ini berjaya disiapkan, tetapi clean. Sangat-sangat hebat pemain ini. Item yang terakhir disiapkan merupakan Radiant Armor, satu item yang bijak apabila untuk counter balik damage yang boleh dikeluarkan oleh If ketika dia menggunakan real world manipulation. Jadi agak sukar untuk menjatuhkan clean. Lagi-lagi adanya Belacan di bahagian belakang, adanya Daddy Hood di bahagian hadapan, dan juga Ikuto yang akan sering saja melakukan healing. Sekarang ni Adin, real world manipulation terus saja dibuka, berjaya menangkap 3 orang pemain, tetapi berjaya untuk keluar daripada ultimate yang dikeluarkan oleh Yuji sebentar tadi. Tetapi sekarang ni Teddy Gaming perlu berhati-hati. Beliau ada di dalam booth, namun begitu ada 4 namun 5 ahli pasukan Malaysia yang mengelilingi Teddy Gaming. Ini Daddy Hood cuba menggunakan Tyrant Revive dan juga menggunakan Tyrant Rage, tetapi Teddy Gaming dengan sangat-sangat lincah berjaya untuk melarikan diri. Dan lihat bagaimana rotasi telah tiba daripada pasukan Filipina, namun pasukan Malaysia sangat-sangat bijak, sangat-sangat berdisiplin mengundurkan diri dengan sepantas yang boleh. Untuk kedua-dua pasukan ini, syarat kemenangan mereka harus jatuhkan marksman pasukan pihak lawan. Untuk pasukan Malaysia kena jatuhkan Teddy Gaming terlebih dahulu, dan pasukan Filipina kena jatuhkan helikopter terlebih dahulu. Barulah mereka boleh melakukan pertarungan yang lebih mantap, yang lebih cantik untuk diri mereka. Dan kerana itulah dua-dua marksman ini jaga positioning mereka dengan sangat-sangat berhati-hati, tidak ingin melakukan sebarang kesilapan daripada segi kedudukan mereka ataupun positioning mereka di dalam team fight nanti. Ya, tapi yang menariknya, kedua-dua marksman ni langsung tidak memiliki retribution. Jadi, kalau mereka fokus kepada marksman tetapi retribution pihak lawan seperti Supak dan juga Wahab masih lagi hidup, itu akan menyebabkan mereka menghadapi sedikit kesukaran, especially apabila mereka memulakan serangan terhadap lot. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Adin, helikopter yang menggunakan clean cukup berbahaya, cukup sakit damage yang boleh dikeluarkan. Memang patut dijatuhkan terlebih dahulu, menyebabkan pasukan Malaysia tiada lagi damage dealer yang boleh mengeluarkan damage yang sangat-sangat besar. Tetapi sekarang ni random di-evade, diasak dengan 3 orang pemain. Adakah dia mampu melarikan diri? Dan nampaknya berjaya, dan mungkin kedua pasukan menunggu lot yang seterusnya akan muncul kurang daripada 5 saat, Adin. Ya, benar sekali. Untuk helikopter perlu berhati-hati. Kalau beliau terkena stun, sama ada daripada Ruby, sama ada daripada Moskov, maka itulah kematian yang sangat-sangat tidak bermakna untuk helikopter. Jadi harapnya beliau boleh jaga kedudukan beliau dan bergerak bersama-sama dengan ahli pasukan Malaysia tersendiri. Dan lihat bagaimana di bahagian tengah, random akan dikejar dengan begitu agresif sekali. Bom-bom menggunakan I'm on Fender. Daddy Hood terus saja melakukan zoning out yang begitu baik ke atas Yuji. Tetapi lihat di bahagian belakang,
belakang adanya 3D Gaming, adanya Supak, Daddy Hood, seorang pemain di bahagian paling hadapan sekali. Yuji terpaksa menggunakan flicker bagi melarikan diri. Agak kucar kacir sedikit teamfight yang telah dilaksanakan sekarang ini belacan. Terus saja membuka Fade Extract dan itulah Q untuk Supak masuk menggunakan Ogi Shadow Kill. Tetapi lihat di bahagian atas 3D Gaming masih lagi ada dekat Crystal. Pasukan pihak lawan dan beliau terus saja menghentak Crystal ini. Cuba sedaya upaya untuk memberhentikan serangan. Tetapi 3D Gaming IQ 18,000 menamatkan perlawanan pertama ini. Bijak corak permainan yang ditunjukkan oleh pasukan dari Filipina, berjaya untuk memecahkan satu unit pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia, memaksa mereka mengeluarkan semua ultimate. Apabila fasa the last ultimate daripada pasukan Malaysia menggunakan Fade Strike, itu menunjukkan bahawa 3D Gaming mempunyai peluang dan juga mempunyai masa yang cukup sesuai untuk melakukan serangan terhadap Crystal dan terus saja berjaya mendapatkan kemenangan kepada pasukan Filipina. Pasukan Malaysia, mereka begitu-begitu hampir untuk mendapatkan kemenangan, tetapi seperti yang dikatakan oleh Adin, IQ daripada 3D Gaming, wow, sangat-sangat menakjubkan Adin. Saya tak tahu nak rasa hype ataupun sedih buat pasukan Malaysia sekarang ini. Tertewas dengan begitu sahaja oleh pasukan Filipina. Good game, well played untuk kedua-dua pasukan. 3D Gaming walaupun overall gameplaynya taklah begitu baik seperti mana di episod yang pertama, namun begitu dengan adanya Scarlet Phantom, Berserker Fury, Demon Hunter Sword, Malefic Rock, 4 item damage. Kerana itulah begitu pantas beliau boleh menjatuhkan Crystal sebentar tadi. Namun begitu, MVP untuk game ini yang diberikan oleh sistem kita akan diberikan kepada Yuji. 836 KDA dengan damage yang begitu besar. Setiap jenis wand yang wujud dalam Mobile Legends ini telah dilengkapkan. Ice Queen Wand, Glowing Wand, Genius Wand dan juga Divine Glaive. 4 item ini cukup memberikan kesakitan, cukup memberikan slow movement speed kepada pasukan pihak lawan dan juga continuous damage kepada ahli pasukan Malaysia yang bagi saya helikopter solo setelah lakukan segala-galanya bersama dengan OHH untuk securekan kemenangan, akan tetapi dengan satu kesilapan menyebabkan pasukan Malaysia tertewas. Tetapi kita akan nobatkan Matchdat Yuji sebagai MVP kita untuk game yang pertama ini dengan penggunaan gift, penggunaan real world manipulation dengan begitu baik sekali. 8 kill, 3 kematian, 6 assist, tetapi lihat kill participation beliau 78% dan damage dia yang sangat-sangat tinggi, 40% save. Yap, setakat ini kalau tak salah saya, ini merupakan damage dia yang paling tinggi dengan 40%. No wonder lah kenapa dia dinobatkan selaku MVP. Dan kat sini mungkin dah ada jawapan sama ada Farsa ataupun Eve mana yang mempunyai high ground yang paling kuat. Nampaknya seperti Eve adalah calon ataupun hero yang paling kuat dari segi high ground. Tapi ini merupakan game kita yang pertama, Adin, dekat dalam episod yang keempat. Ada satu lagi peluang untuk Malaysia at least dapatkan satu mata yang cukup penting. Mereka dah tak boleh dapatkan 3 point. At least mereka boleh mendapatkan 1 point untuk dapatkan game yang kedua. Kalau mereka tak dapat game yang kedua, peratusan mereka untuk pergi ke Grand Final lebih rendah daripada damage dealt yang dikeluarkan oleh Yuji. Benar sekali, lebih rendah daripada 40% kepada sesiapa yang tidak fokus kepada damage dealt daripada Yuji sebentar tadi. Tetapi sis, sangat-sangat sedih dengan tewasan ataupun tewas di tangan pasukan Filipina dengan begitu saja. Namun begitu, tidak mengapa, apa kata kita kembalikan hype kita, kegembiraan kita dengan Carnival Week yang akan berlangsung daripada 20 Disember 2021 hingga 3 Januari 2022, di mana anda semua log in di dalam MLBB dan siapkan tugasan harian anda untuk menerima Battle Pass Experience M3 dan juga supaya anda boleh menebus pelbagai in-game items yang ada di dalam Battle Pass tersebut, termasuklah M3 Phantom Ranger Roger Skin dan juga M3 Finn Hunter Roger Skin. Again, jangan lepaskan peluang yang terhad ini.
Yap, tepat sekali. Tadi kita menjangkakan ada mana-mana pemain yang akan menggunakan Roger Din, tapi sayang sekali tak ada. Jadi kita tak dapat melihat skin M3 Phantom Ranger Roger. Tapi bukan M3 Carnival Week saja yang kita ada. Kita juga ada M3 Battle Night yang bermula pada 1 Januari 2022 sehingga 3 Januari 2022, iaitu sertai Battle Night yang akan bermula pada tarikh tersebut, iaitu 1 Januari untuk merebut peluang memenangi skin permanen dari chest dan juga achievement badge buat masa terhad. Banyak juga acara-acara menarik yang lain seperti mendapatkan kesemua hero secara percuma, 2 kali ganda XP dan BP, 2 kali ganda startup dan juga protection point. Jadi ini peluang anda untuk mengguna kesemua hero secara percuma hanya pada M3 Battle Night yang akan bermula pada 1 Januari sehingga 3 Januari tahun 2022. Bukan itu saja, anda juga akan dapat protection point, Adit. Benar sekali. So ada 2 event yang sedang berlangsung daripada ataupun sehingga 3 Januari. Kita ada Carnival Week, kita ada Battle Night. Jadi jangan lepaskan peluang-peluang ini guys. Supaya anda stay at home, kita main je MLBB sebab banyak event yang menanti anda semua. Ada skin Roger yang boleh dimenangi, ada semua hero yang boleh dimainkan dan juga star protection point yang akan dimiliki oleh anda supaya tidaklah kehilangan rank. Namun begitu, kalau anda seorang competitive player yang ingin lihat competitive tournament, jangan risau. MPL Malaysia adalah sebuah pertandingan e-sukan yang paling berkualiti di Malaysia. Tonton MPL Malaysia untuk mendapatkan ilham dan juga ilmu untuk menjadi seorang pemain MLBB yang bermutu ataupun berkualiti yang sangat-sangat tinggi. Sertai community MPL di mana anda nampak QR code di atas itu, scan sahaja untuk menyertai MPL Community Group dan jadilah sebahagian daripada kami. Dan jikalau anda ingin menonton MPL nanti, jangan risau. Anda boleh tonton dekat TikTok, anda boleh tonton dekat FB, dan kalau anda nak info-info yang lebih lanjut, join ataupun follow Instagram MPL Malaysia supaya anda tidak ketinggalan sebarang info, sebarang guide yang akan diberikan oleh MPL Malaysia. Ya, tepat sekali. Rata-rata pemain-pemain MPL dan juga caster-caster MPL ada dekat dalam MPL Community Group. Jadi kat situ adalah tempat untuk kita berbual antara satu sama lain, ingin bertanyakan soalan. Mungkin anda juga boleh memberitahu ini merupakan meta yang terbaru. Jadi anda boleh memberikan idea-idea tersebut dekat dalam community group tersebut untuk kita saling bertukar-tukar pendapat, saling bertukar idea untuk memeriahkan lagi MPL Community Group di dalam negara kita, iaitu negara Malaysia. Jadi itu yang kita dapat saksikan di game yang pertama. Selepas ini kita akan masuk game kita yang kedua. Adakah pasukan Malaysia, pasukan kesayangan kita mampu untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua, Adin? Ataupun sekali lagi mereka akan dikecewakan dengan satu strategi gaming yang cukup baik ditunjukkan oleh pasukan Filipina? Di manakah silapnya Sid sebentar tadi? Sebab gameplay yang dipertunjukkan oleh pasukan Malaysia sangat-sangat baik. A huge improvement daripada episod yang pertama. Tetapi inilah dia permainan MLBB ataupun Mobile Legends Battle, di mana fokus anda harus diberikan 100% daripada awal sehingga penghujung permainan. Di mana fokus Malaysia sebentar tadi terdistracted ataupun terkacau sedikit, di mana mereka terlampau fokus dekat pertarungan kawasan tengah tersebut, menyebabkan mereka tertinggal ataupun meninggalkan lane di bahagian atas. 3D Gaming sangat-sangat bijak. Pujian harus diberikan kepada beliau untuk mengambil keputusan dan juga peluang untuk lakukan split push dan terus saja dengan ada attack speed yang tinggi, dengan ada damage yang banyak sekali, terus saja mendapatkan kristal tersebut. Kita nampak antara hero ataupun pemain Malaysia yang pulang semula untuk clearkan minion, tetapi orang kata apakah daya, nasi dah jadi bubur. Ya, dia cuba untuk clearkan minion terlebih dahulu tanpa menghiraukan 3D Gaming yang melakukan serangan demi serangan terhadap Crystal, kerana dia menjangkakan kalau dia fokus clear minion, apabila Crystal attack pada 3D Gaming 3D Gaming dengan begitu pantas boleh mati. Tetapi apabila 3D Gaming daripada damage Crystal tak boleh nak beat attack speed yang dikeluarkan oleh Moskov, itu menyebabkan kenapa 3D Gaming cukup baik, dan boleh saya katakan ada luck element dekat situ untuk beliau berjaya menjatuhkan Crystal tersebut keseorangan diri, di mana rakan-rakan dia yang lain sedang busy melakukan serangan. Walaupun mereka kalah teamfight tersebut, tapi mereka menang game tersebut.
Ya, rakan-rakan daripada 3D Gaming melakukan satu perkara yang bijak di mana yes, mereka force the team fight walaupun mereka tewas, tapi mereka memaksa pasukan Malaysia tak pulang semula, tak recall untuk mempertahankan kristal mereka. So satu distraction yang baik dilakukan oleh pasukan Filipina. Namun begitu, itu game yang pertama Sith. Kita ketepikan game pertama, kita buka buku yang baru, masuklah kita ke dalam game yang kedua. Bakal dimulakan dengan drafting. Pasukan Malaysia berada di pasukan berwarna biru ataupun pasukan di sebelah kiri anda, manakala pasukan Filipina berada di pasukan berwarna merah. Ya, kali ini pasukan Malaysia yang akan memilih hero mereka terlebih dahulu, tetapi kita sudah masuk ataupun kita akan mulakan drafting ini dengan banning fasa yang pertama di mana pasukan Malaysia terus saja mengeluarkan Pakito dekat sini. Saya nak tanya satu soalan kepada awak Adin. Adakah 3D Gaming kali ini akan bermain di bahagian good lane ataupun dia akan bertukar menjadi jungler? Sebab kita dah lihat di episod pertama beliau main jungle dengan begitu baik, berjaya untuk mendapatkan MVP sebanyak 2 kali. Manakala di episod kali ini beliau bermain dekat bahagian goal lane pun walaupun tak sebaik jungler beliau, akan tetapi masih lagi berkemampuan untuk memberikan kemenangan kepada pasukan beliau tersendiri. Jadi kemungkinan game kali ini 3D Gaming akan diletakkan semula ke bahagian jungle, tempat ataupun role yang beliau lebih selesa, dengan kemungkinan pengambilan ke atas link ataupun ke atas Lancelot. Sama-sama kita saksikan sebentar nanti kerana Jawhead terus sahaja diberikan tanda hormat kepada Sumpak, kerana seperti yang awak cakap tadi Sif, bila Jawhead ataupun Sumpak ni dapat Jawhead, memang sukarlah untuk pasukan Malaysia nak menang. Ya, tepat sekali. Sekarang ni saya nak tengok hero terakhir yang akan dikeluarkan oleh pasukan Malaysia. Adakah mereka akan mengeluarkan Nathan? Kalau mereka tak keluarkan Nathan, itu akan memberi ruang kepada Sumpak, tapi mereka akan fokus kepada Eve. Jadi pasukan Malaysia, pasukan Filipin, mungkin mereka akan mengeluarkan Farsa kerana tidak mahu memberikan Farsa tersebut, tetapi mereka akan fokus kepada Valentina. Jadi pasukan Malaysia sekarang ini terbuka Nathan dekat sini dan juga Farsa. Adakah mereka akan memilih hero high ground ataupun hero yang mampu bermain dengan 3 role yang begitu berbeza, Adin? Bagi saya kerana Yves telah dikeluarkan, agak bijak ataupun recommended untuk mereka mendapatkan Farsa terlebih dahulu di sini kerana hero high ground telah dikeluarkan salah satunya iaitu Yves. Jadi masih lagi ada Farsa, terus saja boleh diambil oleh Belacan sebentar tadi. Main dengan begitu baik sekali, setiap feather airstrike yang dilontarkan amat menyakitkan. Tetapi pasukan Malaysia memberikan fokus terlebih dahulu kepada hero yang mungkin dimainkan oleh OHH iaitu Matilda. Ya, tepat sekali. Ada di dalam episod pertama atau episod kedua kalau saya tak pasti, kalau saya tak silap, OHH ada menggunakan Maltidah dan penggunaan Maltidah beliau cukup menakutkan bagi pihak lawan kerana dengan penggunaan Soul Bloom, Guiding Wing dan juga Circling Eagle, tiga skill yang cukup mantap boleh dikeluarkan oleh Matilda sendiri. Tetapi kita akan saksikan 2 hero yang pertama yang akan dibawa masuk oleh pasukan Filipin. Ditunjukkan kat sini adanya Veil antara hero high ground, walaupun tak besar high ground beliau, tetapi dari segi wind blow sudah mencukupi untuk memberikan knock-up effect kepada pasukan Malaysia. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk membawa Lancelot bersama-sama dengan Rafaela. Ini menunjukkan mereka cuba bermain dengan lebih agresif, cuba mendapatkan game ini seawal yang mungkin, Adin. Sudah ku jangka 3D Gaming akan bermain semula di bahagian jungle ini. Dan hero yang bakal dimainkan oleh beliau adalah Lancelot. Sangat-sangat lincah, sangat-sangat bak kata orang awam yang bermain rank ataupun Mobile Legends, dia kata Fast hand yang akan ditunjukkan oleh 3D Gaming ini nanti. Tapi tidak mengapa, pasukan Malaysia masih lagi ada beberapa hero yang boleh nak memberikan counter ke atas Lancelot ini. Kalau sukar sangat nak tangkap Lancelot ini, boleh saja mengambil kaca, guna Divine Judgment, tarik dia ke bahagian belakang dan terus saja menjatuhkan beliau. Tetapi pick off yang berbeza sedikit bakal diambil oleh pasukan Malaysia, iaitu Chow dan juga Tigreal akan dibawa masuk dan mungkin dimainkan oleh Ikuto. Menarik. Saya menyangkakan mereka akan membawa masuk Nathan, kerana Nathan masih lagi terbuka dan tak ada satu lagi pasukan yang mengambil Nathan, kerana Nathan boleh bermain di bahagian good lane dengan baik. Even Clean pun masih lagi terbuka. Pasukan Malaysia kalau dia nak membawa masuk Clean selaku good laner mereka pun boleh, kerana helikopter menunjukkan penggunaan Clean yang begitu mantap.
kerana kedua-dua hero ni masih lagi terbuka, tapi pasukan Filipin akan fokus kepada hero di bahagian mid lane terlebih dahulu. Farsah pun masih lagi tak dikunci oleh mana pasukan, terus saja mengambil Kagura selaku hero ketiga untuk pasukan Filipin. Okey, Kagura telah dibawa masuk oleh UG, MVP kita untuk game pertama sebentar tadi. Adakah beliau boleh melakukan ataupun menunjukkan prestasi yang sama di game yang kedua? Sama-sama kita saksikan dengan adanya Kagura, ada AOE damage, ada crowd control. Jadi pasukan Malaysia perlu berhati-hati kalau mereka nak bergerak berdekatan antara satu sama lain. Farsah terus saja dikeluarkan oleh pasukan Filipin di fasa yang kedua banning ini. Persoalan dia, pasukan Malaysia, hero apakah yang akan dikeluarkan oleh mereka? Kemungkinan hero di bahagian gold lane masih lagi ada Brody, masih lagi ada Bruno di sini. Yup, kalau saya jadi tu saya akan keluarkan hero Brody ataupun Clean. Nathan. Tetapi mereka masih lagi tak nak keluarkan Nathan, saya tak pasti kenapa. Tetapi pasukan Malaysia mengambil keputusan untuk keluarkan hero yang boleh digunakan oleh Bobong kat sini, iaitu Ruby. Tetapi nampaknya Bobong akan bermain hero yang agak sedikit lembut, iaitu Rafaela yang telah boleh pilih selaku hero pertama. Dan baru kita saksikan hero di bahagian gold lane, hero kesukaan Solos ni ataupun helikopter, iaitu Clean, telah pun dikeluarkan oleh pasukan daripada Filipina. Bijak sekali pengeluaran daripada pasukan Filipina. Kita tahu Clean bila dia dapatkan item Berserker Fury, Alice Battle Axe, itu semua amat menyakitkan. Terus saja diusir keluar oleh pasukan Filipina. Dan the last ban daripada pasukan Malaysia, saya gemar apa yang dikatakan oleh salah satu hero tersebut adalah Nathan. Antara hero yang sangat-sangat kuat, adanya superposition, adanya entropy, boleh memberikan physical penetration yang tinggi kepada pasukan pihak lawan. Adakah pasukan Malaysia ingin mengeluarkan satu lagi gold laner ataupun mereka nak keluarkan satu lagi hero di bahagian EXP lane, iaitu Lapu-Lapu yang telah dikeluarkan. Kerana Lapu-Lapu telah dikeluarkan, Nathan tak kena ban, terus saja dengan pantas, dengan sekelip mata diambil oleh pasukan Filipina. Sebab dekat episode pertama, di game yang pertama, pasukan daripada Filipina mereka menggunakan double marksman, iaitu Nathan dan juga Moskov. Dan nampaknya hasil yang cukup menggiurkan kerana mereka berjaya bermain dengan cukup baik. Dan mereka tak keluarkan Nathan, mereka fokus kepada hero random, iaitu Lapu-Lapu. It's a very good ban, tetapi terlepasnya Nathan, saya tak pasti apakah yang akan dilakukan oleh pasukan daripada Malaysia, kerana mereka telah pun securekan terlebih dahulu hero di bahagian jungler mereka, iaitu Yishun Shin, bersama-sama dengan satu lagi marksman untuk digunakan oleh pasukan Malaysia, iaitu Brody. Jadi mereka akan menggunakan meta double marksman dekat sini, Adin. Double marksman, seorang di bahagian gold lane, seorang lagi di bahagian jungle yang mungkin akan dipakai oleh Solo sebentar nanti. Kita bakal saksikan mampu ke tidak Yishun Shin dan juga Brody ini memberikan output damage yang mencukupi untuk menjatuhkan ahli-ahli pasukan Filipina ini. Dengan last pick daripada random, kemungkinan akan mengambil Kadita. Tetapi random adalah pemain EXP lane, jadi tidak orang kata wajar untuk beliau mengambil Kadita di bahagian offlane kerana agak sukar untuk beliau sustain damage yang bakal dikeluarkan. Namun begitu, kemungkinan beliau dah mahir dengan penggunaan Kadita ini, so boleh sahaja diambil oleh beliau untuk diletakkan di bahagian EXP lane. Sebab tu nama dia random, Adin. Beliau sangat-sangat random. Dia menggunakan Kadita untuk berhadapan dengan kemungkinan Daddy Hood di bahagian EXP lane. Ini akan menjadi satu perlawanan yang akan menarik di antara kedua-dua pemain ini. Tetapi kedua pasukan telah pun melengkapkan komposisi hero masing-masing. Pendapat peribadi saya merasakan pasukan Filipin mempunyai peluang yang besar untuk menang game ini. Bukan sebab saya tak nak Malaysia menang, tapi saya based on komposisi hero, Adin. Ya, walaupun anda lalang sedikit dekat situ, saya masih lagi percaya dengan kebolehan pasukan Malaysia untuk mendapatkan kemenangan di match yang kedua ini untuk memberikan atau orang kata mata penyamaan untuk match series ini. Saya percaya dengan Solos, saya percaya dengan Belacai berdua untuk memberikan peluang yang terbaik untuk pasukan Malaysia. Dan tanpa melengahkan masa, ayo kita masuk ke dalam pusingan yang kedua. Match yang kedua, pasukan Malaysia, pasukan berwarna biru berhadapan dengan pasukan Filipina, pasukan berwarna merah.
Tepat sekali. Pasukan Malaysia misi untuk mencari at least satu mata untuk dibawa pulang berhadapan dengan pasukan gergasi di dalam KOL Carnival M3 ini, iaitu pasukan Filipin yang masih lagi belum tewas dari segi episod. Kerana kesemua game mereka berjaya memenangi dengan begitu baik. Tetapi kita lihat sekarang Daddy Hood menerima damage yang sangat-sangat besar. Rupanya UG berada di bahagian EXP lane, Adin. Ya, satu penukaran role yang begitu agak menarik sekali sebenarnya. Tetapi kita lihat di bahagian tengah, Belacan berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Sturdy Gaming. Permulaan yang baik daripada pasukan Malaysia kerana berjaya untuk mendapatkan satu lagi kill milik Belacan sebentar tadi. Seawal minit yang pertama, double kill dimiliki oleh pasukan Malaysia. Mereka berjaya untuk menjatuhkan Sturdy Gaming. Satu kill yang baik dilakukan oleh pasukan Malaysia di early game ini untuk memastikan Sturdy Gaming tak boleh melakukan farming dengan begitu pantas. Mereka kena kekalkan momentum ini. Mereka kena bermain dengan corak agresif seperti ini untuk pastikan pasukan Filipin berada dalam situasi yang tertekan, untuk pastikan mereka tak boleh untuk melakukan serangan, tak boleh nak melakukan farming, kerana apabila mereka bebas melakukan perkara tersebut, mereka berada dalam kedudukan yang selesa. Pasukan Malaysia yang nampak lebih tertekan seperti berlaku di bahagian atas sekarang ni, Adin. Nampaknya Daddy Hood diasah oleh dua orang pemain, iaitu Bobong dan juga UG, itu memberikan sedikit tekanan kepada Daddy Hood. Ya, tetapi ini tema yang biasa kita lihat, Safe, di mana pasukan Malaysia boleh mendapatkan kill jumlah yang begitu banyak, tetapi outcome yang terakhir itu yang kita nak saksikan sebentar nanti, kerana Turtle sekarang ini telah dimulakan oleh pasukan Filipina di minit yang kedua. OHH sebagai Roma pasukan Malaysia di bahagian paling hadapan, tapi terlihatlah Ying Yang overturn daripada UG, akan diberikan serangan balas, cuba untuk mendapatkan kill. UG satu lagi hit yang diperlukan dan terus saja dimusnahkan oleh Belacan dan membenarkan Sturdy Gaming mendapatkan turtle tersebut. Tetapi Daddy Hood, satu penggunaan TikTok dan Jekundo yang mantap daripada beliau, mengkorbankan Bombong 4 berbalas kosong pada game yang kedua ini. Dua pemain daripada pasukan Filipin berjaya dijatuhkan ketika mereka cuba untuk mendapatkan turtle. Namun begitu, pasukan Malaysia masih lagi tidak berjaya untuk mencuri turtle tersebut, walaupun ada pergerakan yang baik dilakukan oleh Daddy Hood sebentar tadi dengan penggunaan Way of the Dragon terhadap Sturdy Gaming, tetapi Sturdy Gaming masih lagi pantas untuk mendapatkan turtle tersebut. Pasukan Malaysia, mereka mendahului dari segi kutipan gol, mereka mendahului dari segi kutipan kill, dan dari segi dominasi map pun mereka masih lagi mengungguli. Tetapi apakah mereka mampu execute the plan untuk mendapatkan objektif-objektif yang lebih penting seperti mendapatkan turret, especially di bahagian tengah, Adin? Ya, kita kena lihat sebentar saja lagi. Kita kena lihat bagaimanakah pasukan Malaysia menggunakan kelebihan yang mereka ada di early game ini untuk snowball ke atas pasukan Filipina. Akan tetapi agak sukar untuk melaksanakan perkara tersebut kerana pasukan Filipina sangat-sangat berhati-hati dengan gerak-geri mereka. OHH tak boleh nak melakukan rotasi kerana terpaksa clearkan minion di bahagian tengah. Daddy Hood akan melakukan tendangan ke atas Sturdy Gaming, seolah-olah menghalau Sturdy Gaming daripada bahagian atas ini. Daddy Hood ada 4 orang yang cuba menyepit beliau, di manakah beliau akan nak melarikan diri, akan tetapi masih lagi berlega-lega di bawah turret sahaja. Pasukan Filipina perlu berhati-hati, kemungkinan rotasi akan tiba buat pasukan Malaysia. Hanya Mountain Shocker sahaja yang telah dibuka oleh Solo sebentar tadi untuk mendapatkan sedikit informasi di manakah keberadaan pasukan pihak lawan. OHH gerakan agresif ke atas Kagura, tetapi pertarungan telah dimulakan dekat bahagian tengah ini. Knockout terkena kepada Ikuto menyebabkan kedua-dua pasukan again sangat-sangat berhati-hati, di mana mereka tidak ingin melakukan sebarang kesilapan dalam membuka team fight mereka. Tetapi Daddy Hood berjaya untuk mendapatkan Way of the Dragon yang begitu baik. Ikuto di bahagian belakang menangkap Sturdy Gaming, akan tetapi sayang sekali tiada follow up damage yang dikenakan ke atas Sturdy Gaming. Tetapi ini peluang yang baik untuk pasukan Malaysia untuk dapatkan turtle yang kedua ini selepas dengan kejatuhan random sebentar tadi. Mereka dah tak ada burst damage, sekarang ini mereka akan fokus kepada Sturdy Gaming, terpaksa menggunakan pattern execution untuk melarikan diri, tapi Bobong nyawa sangat-sangat rendah, terus saja menggunakan Mountain Shocker daripada Solos. Namun begitu tidak berjaya mendapatkan mana-mana pemain, tetapi kita lihat sekarang ni satu demi satu turret milik pasukan Filipin berjaya dijatuhkan dan helikopter berjaya mendapatkan random akhirnya, dan turret di bahagian tengah akan menjadi milik pasukan Filipin. Dan juga Sturdy Gaming berjaya dijatuhkan. Penggunaan Circling Eagle yang baik dilakukan oleh OHH, dan UG nyawa sangat-sangat rendah terpaksa pulang ke bahagian base, Adin.
Okey, kalau kita lihat daripada sudut kill, 7 berbalas kosong memang impresif daripada pasukan Malaysia. Goal lead mereka pun agak jauh sebanyak 3,000 gol. Daripada sudut itemization, War Axe telah dilengkapkan. Item yang pertama untuk solos nak dibandingkan dengan 3D Gaming jungler pasukan pihak lawan, hanya War Axe juga yang telah dilengkapkan. Namun begitu, lihat Nathan sekarang ini. Hampir 4,000 gol yang berjaya dikutip oleh beliau dan juga ada Hunter Strike dimiliki oleh mereka. Dan kita lihat bagaimana pasukan Filipina sebentar tadi. Nathan, tak ada siapa ganggu dia dekat bahagian bawah. 2 turret berturut-turut berjaya dimiliki oleh beliau tadi. Ya, itu merupakan satu confusion yang baik dilakukan oleh pasukan Filipina. Yes, mereka tak ada kill lagi. Tetapi apabila 2 turret di bahagian bawah berjaya dijatuhkan dan dijatuhkan oleh Sumpak, menyebabkan kenapa item yang boleh disiapkan dia dengan begitu pantas. Kutipan Ghost seperti dikatakan oleh Adin sebentar tadi, paling banyak setakat ini di antara pemain-pemain daripada pasukan Filipina. Tetapi UG sekarang ni Adin, kita lihat di mana 1 berbalas 1 sebentar tadi. Ikuto berjaya untuk dijatuhkan. Namun begitu Bombong yang akan menjadi mangsa keadaan sebentar tadi. Tetapi Daddyhood juga telah dikorbankan di kawasan yang berbeza, menyebabkan pasukan Filipina berjaya juga mencatatkan kill yang kedua untuk pasukan mereka di minit yang ke-6 sekarang ini. Yap, dan pasukan Malaysia mengambil kesempatan tersebut dengan menjatuhkan satu lagi turret milik pasukan Filipina, dan dari segi gold mereka mendahului hampir 2,000 gold berbeza daripada pasukan Filipina. Tetapi sekarang ni ada satu pertempuran yang akan berlaku di bahagian turtle, tetapi random yang akan diberikan fokus lebih dahulu. Adakah mereka mampu untuk mendapatkan turtle ini ataupun pasukan Filipina yang akan mencuri turtle ni Adin? Kita kena lihat sekarang ini kerana pertarungan bakal dimulakan dekat kawasan ini. Dua-dua pasukan masih lagi berlega-lega, tetapi Turtle berjaya didapatkan oleh 3D Gaming dan Yin Yang overtake yang begitu mantap daripada Yuji. Namun begitu lihat di bahagian belakang, sayang sekali Ikuto berjaya untuk mendapatkan 2 ahli pasukan Filipina, tetapi tiada follow up daripada rakan-rakan kerana pasukan Filipina sekarang ini yang akan terus mara di bahagian tengah. Oh haha, keseorangan diri saja saya pasti tarik ini akan dijatuhkan dengan begitu pantas sekali. Damage daripada 3D Gaming, damage daripada Nathan tersebut amat menyakitkan. Yap, ini adalah kekuatan pasukan Malaysia dan juga kelemahan pasukan Malaysia. Kekuatan mereka apabila mereka mampu untuk berada dalam team fight yang begitu baik apabila ke-5 pemain berada dalam satu tempat yang sama. Tetapi apabila mereka berpecah, pasukan Malaysia nampak sedikit lemah dan pasukan Filipina boleh menggunakan kelemahan tersebut untuk mendapatkan satu demi satu pemain daripada pasukan Malaysia, dan itu yang dilakukan oleh pasukan Filipina. 3D Gaming, retribution skill dia harus kita berikan pujian. 2 kali berjaya mencuri turtle yang cuba dimiliki oleh pasukan Malaysia, dan itu memberikan sedikit mental effect kepada pasukan Malaysia kerana mereka yang memulakan turtle tetapi dicuri oleh pasukan Filipina. Ya, pasukan Malaysia mulakan game ini dengan begitu baik sekali. 8-0 adalah kill mereka. Tapi sekarang ini lihat bagaimana how the tables have turned. Pasukan Filipina berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Ohaha yang on the way nak melarikan diri. Lihat di bahagian belakang, Ikuto sekali lagi cubaan untuk mendapatkan pasukan pihak lawan tidaklah berjaya. Daddyhood mungkin akan ikut nasib Ikuto. 3 telah dikorbankan oleh pasukan Filipina, dan untuk pasukan Malaysia sekarang ini nampak gayanya mereka kehilangan semua momentum yang mereka ada daripada fasa early game tadi. Ini semua bermula dengan Sumpak yang boleh melakukan free farming, dan sekarang ni pasukan daripada Filipina berjaya untuk mendapatkan turret yang keempat di bahagian tengah sekarang ni. 3D Gaming mungkin akan dijatuhkan, Belacan berjaya menjatuhkan pemain tersebut, dan kita lihat sekarang ni satu lagi turret milik pasukan Malaysia berjaya dijatuhkan, dan sekarang ni pasukan Filipina pula Din yang mendominasi lane of dawn ini dan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada pasukan Malaysia untuk melakukan serangan. Bombong akan dikejar sekarang ini. Ya, Bombong dengan adanya flicker. Daddyhood cuba nak mendapatkan Cik Kundo, tetapi mudah sahaja Bombong melarikan diri. Turtle, bukan Turtle, Lot akan dimulakan terlebih dahulu oleh pasukan Malaysia. Lihatlah damage daripada helikopter bersama dengan Belacan
mudah saja mendapatkan lot tersebut. Tetapi sekali lagi Sumpah melakukan split push di bahagian atas dan Ohaha telah dikorbankan dengan begitu pantas sekali. Sumpah sekarang ini 1v3 cuba untuk melarikan diri. Daddy Hood berjaya untuk mendapatkan Jekundo dan Way of the Dragon menjatuhkan Sumpah Ikuto. Satu implosion yang begitu besar memerangkap dua alih pasukan Filipina dan sekarang ini pasukan Malaysia cuba untuk mengejar Bombong dan juga Yuji. Daddy Hood satu lagi Jekundo yang diperlukan tetapi tidaklah terkena kepada Rafaela. Setup daripada Daddy Hood dan juga Ikuto sebentar tadi, satu setup yang baik berjaya untuk mengorbankan dua pemain daripada pasukan Filipin. Tetapi apabila pasukan Malaysia berjaya mendapatkan lot, jangan lupa untuk dapatkan kod yang tertera di skrin anda dan pergi kepada m.mobilelegends.com/en/code exchange untuk dapatkan hadiah yang cukup lumayan. Tebus hadiah tersebut sekarang dan kita lihat saksikan apa yang akan berlaku ni Adin. Daddy Hood terus saja telah dikorbankan dan sekarang ini kita lihat Ikuto terperangkap di bahagian belakang tetapi ada Gainwix cuba untuk menyelamatkan Ikuto. Namun begitu tusukan pedang daripada 3D Gaming amatlah tajam berjaya menjatuhkan Ikuto, berjaya untuk menjatuhkan Solos. Tinggal belacan bersama dengan Ohaha cuba untuk mengejar 3D Gaming tetapi sangat-sangat lincah pemain daripada Filipina ini melarikan diri daripada tangkapan Brody dan juga Matilda. Betul cakap Adin, ini merupakan Fosh Hand. Memang tadi gaming main dengan cukup baik. Agak sukar sebenarnya dua pemain daripada pasukan Malaysia cuba untuk mendapatkan tadi gaming. Tetapi kita lihat sekali apa yang cuba dilakukan oleh Malaysia. Mereka masih lagi belum berputus asa sekarang ini. Way of the Dragon yang baik berjaya untuk mendapatkan seseorang akan tetapi Seth gerakan daripada Daddy Hood seolah-olah menggali kuburnya sendiri sebentar tadi mencatatkan kematian yang keempat. Pasukan Malaysia harus bersabar, harus group up balik dan mengekalkan disiplin mereka kalau mereka ingin melaksanakan comeback sekarang ini. Yap, 3 Blade of Despair telah dimiliki oleh pasukan Malaysia iaitu Daddy Hood, Belacan dan juga helikopter. Sementara pasukan Filipin, kita lihat bagaimana damage yang dikeluarkan oleh Daddy Gaming yang sudah ada War Axe, Endless Battle dan juga Blade of Despair menyebabkan kenapa damage yang dikeluarkan sangat-sangat kuat walaupun tanpa adanya Windtalker, tetapi dia sudah cukup pantas untuk melarikan diri dengan movement speed beliau yang cukup baik. Tetapi kita akan saksikan apakah yang mampu dikeluarkan oleh Nathan dengan ada Hunter Strike, adanya Blade of Despair. Tetapi sekarang ni ada satu tifak yang bakal dilakukan. Namun begitu, pasukan Filipin berjaya untuk keluar daripada situasi yang bagi saya bakal menjadi satu situasi yang genting, Adin. Ya, benar sekali saya sebut tadi kombinasi di antara Bombong dan juga Yuji begitu mantap. Holy Baptism bersama-sama dengan Yi Yang Overturn terus lenyap Ikuto ataupun Tigreal sebentar tadi. Itu Tigreal ya. Saya ingin ingatkan kepada anda semua, itu adalah tanker begitu pantas dilenyapkan. Tapi sekarang ini kita lihat random cuba untuk masuk. Namun begitu tidak terkena damage beliau ke atas helikopter. Tak boleh dipandang rendah damage yang ada pada Solos ini. Setiap critical beliau sangat-sangat menyakitkan. 1000 damage boleh dilontarkan oleh Yi Senshin. Ya, dan bercakap tentang Yi Senshin yang telah pun menggunakan Mountain Shocker, dia kena menggunakan ultimate beliau dengan lebih efektif kerana dia sahaja yang mempunyai kelebihan untuk membuka map dengan begitu pantas dengan penggunaan Mountain Shocker. Jadi, dengan ada kelebihan ini, pasukan Malaysia sebenarnya mampu untuk menjatuhkan pasukan Filipin tanpa sebarang masalah. Ini terbukti kerana mereka sekarang ini dah berjaya mendapatkan 7 buah tower berbanding dengan pasukan daripada Filipin. Hanya 6 turret saja dimiliki oleh mereka. Tetapi, bercakap tentang gol pasukan Filipin, tampak lebih di hadapan 3,000 memisahkan kedua-dua pasukan dengan 14 kill yang sudah pun dimiliki oleh pasukan daripada Filipin. 4 daripadanya datang daripada 3D Gaming. Ya, benar sekali. Yang saya risau sekarang ni Seth adalah helikopter. Beliau tak ada item defense seperti immortality. Jadi kalau beliau dijatuhkan, itulah kematian yang sangat-sangat bermakna untuk pasukan Filipina kerana mereka sekarang cuba untuk mendapatkan lot ini, tetapi ini hanyalah umpanan saja. Namun begitu, damage daripada helikopter tak boleh dipandang rendah. Ikuto masuk ke seorangan diri saja. Mungkin ini satu kesilapan walaupun implosion terkena kepada seseorang diri saja, tetapi rakan-rakan beliau tidak bersiap sedia untuk melakukan pertarungan tersebut dan lot tersebut percuma saja akan diberikan kepada pasukan Filipina.
satu cubaan yang baik yang cuba dilakukan oleh Ikuto, tetapi obviously apabila dia masuk ke bahagian tengah, orang semua dah tahu confirm dia akan buat implosion. Sama ada dia buat implosion bersama dengan Flicker, itu yang akan menjadi persoalannya. Dan tetapi Ikuto stick dengan implosion without Flicker, tidak berjaya menangkap ramai pemain dan menyebabkan seperti dikatakan oleh Adin, dia sendiri menggali kubur beliau dan terus saja berjaya dijatuhkan dan memberikan Luminous Slot kepada pasukan Filipin. Kita lihat sekarang ni apakah item yang dah disiapkan oleh UG yang menggunakan Kagura. Cloak of Destiny, Lightning Tranchon dan juga Holy Crystal. 3 item combo ini untuk mana-mana mid laner telah pun disiapkan oleh pemain ini bersama-sama dengan Divine Glaive menambahkan lebih burst damage dan terus saja berjaya menjatuhkan Daddyhood. Kehilangan seorang pemain selepas Ikuto hidup, ini akan menyebabkan kesusahan untuk pasukan Malaysia, Adin. Bukan masa yang terbaik untuk Daddyhood terkorban sebentar tadi. Ikuto ditangkap di bahagian belakang terkena Holy Baptism dan pasukan Malaysia terpaksa bertahan dengan 4 ahli pasukan mereka. Mampu ke tidak mereka nak melaksanakan tugasan yang sangat-sangat sukar ini kerana inhibitor turret di bahagian bawah telah dimusnahkan. Light bersama dengan pasukan Filipina terus masuk ke arah Crystal. Sekali eagle ke arah random, tetapi again tiada damage yang telah dilontarkan. Ikuto implosion diguna pakai, namun begitu tidak terkena kepada sesiapa. Beliau akan diletupkan dengan begitu pantas. Helikopter gerakannya agresif nak mendapatkan kill, tetapi Solos telah dijatuhkan. Pasukan Filipina dengan berbaki 4 pasukan mereka mampu ke tidak mereka nak menamatkan riwayat Daddyhood sekarang ini. Nyawa sangat rendah akan dikorbankan terlebih dahulu, tetapi dengan ketiadaan minion, pasukan Malaysia masih lagi bernyawa sekarang ini. Tetapi minion telah muncul di bahagian tengah dan pasukan Filipina dengan damage yang begitu besar terus saja menghentak kristal dan membenam jutaan jiwa hati pasukan Malaysia. 2-0 kemenangan yang dimiliki oleh pasukan Filipin. 3 mata yang cukup berharga berjaya dibawa pulang oleh pasukan Filipin. Sementara pasukan Malaysia hanya mampu untuk berputih mata melihat satu mata masih lagi kekal begitu. Mereka masih lagi berada di tangga yang tercorot. Peluang mereka semakin lama semakin gelap kerana hanya satu saja game yang akan dilakukan oleh pasukan Malaysia. Kita dapat saksikan dekat sini based on system atau by system, UG yang dinobatkan selaku MVP bermain di bahagian EXP lane Adin. Jadi early game walaupun diasak bertubi-tubi, walaupun pasukan Malaysia berjaya untuk memberikan asakan, tetapi combo daripada pasukan Filipin, Bobong, Random dan juga UG, 3 wanita dalam pasukan Filipin ini cukup menakutkan pihak pasukan Malaysia. Ya, untuk pasukan Malaysia pula kita lihat belacan dan juga helikopter, 2 damage daripada pasukan mereka telah cuba sedaya upaya untuk memberikan saingan daripada sudut damage. Ikuto juga telah mencari ruangan yang paling sesuai untuk mendapatkan implosion, akan tetapi nampak kurang sedikit chemistry mereka sebentar tadi, di mana Ikuto dah masuk dapatkan implosion yang cantik tetapi tak ke follow up pula. Akan tetapi bila Ikuto masuk dan rakan-rakan pun tidak bersedia untuk memberikan bantuan yang menyebabkan Ikuto dimatikan ataupun dijatuhkan dengan sia-sia saja. Namun begitu, kita akan beralih kepada MVP segmen kita dan akan diberikan sekali lagi kepada Mage dan UG. Game yang pertama, main Yif, ada real world manipulation, dapat MVP. Game kali ini main Kagura di EXP lane, berjaya untuk mendapatkan MVP yang cukup mantap. 6 kill, hanya 1 saja kematian dan juga 9 assist. Kill participation antara yang paling tertinggi sekali sekarang ini, 79% dengan damage dealt 28%. Ya, nampak macam tak tinggi, tetapi impact dia di dalam game sebentar tadi sangat-sangat besar sih. Ya, tepat sekali. Damage dealt yang dikeluarkan oleh UG dengan penggunaan Gingang Overturn sangat-sangat menakutkan. Tetapi dengan tamatnya game di antara Malaysia dan Filipin, kita akan saksikan kedudukan Liga di mana pasukan Filipin terus utuh di tangga yang pertama dengan 8 mata yang menjadi kutip oleh pasukan ini. Sementara pasukan Indonesia yang akan berhadapan dengan pasukan Malaysia di episod yang akan datang berada di kedudukan nombor 2 dengan 3 mata. Sementara pasukan Malaysia nampak sangat-sangat hampir mustahil lah sebenarnya untuk pasukan Malaysia untuk melayakkan diri ke peringkat yang seterusnya. Adin, sekiranya mereka tidak boleh mendapatkan sesuatu di
tangan pasukan Indonesia nanti. Ya, benar sekali. Pasukan Filipina boleh saya katakan duduk sangat-sangat selesa di tangga yang teratas. Perbezaan 5 mata di antara pasukan Filipina dan juga pasukan Indonesia. Seolah-olah kita macam dah tahu pasukan Filipina boleh melayakkan diri mereka ke pusingan Grand Final. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Sith, nampak agak sukar, nampak agak samar buat pasukan Malaysia yang harus menempuhi pasukan Indonesia di episod yang akan datang. Walaupun mereka boleh mendapatkan kemenangan 2-0, itu pun belum tentu lagi mereka boleh melayakkan diri ke pusingan Grand Final. Ya, tepat sekali. Tetapi dengan tamatnya game tadi, Adin, sebenarnya kita dah boleh cakap di mana pasukan Filipin telah pun mendapatkan slot di Grand Final. Tetapi ada sesuatu khas untuk anda di mana kita ada giveaway fragment box di mana hero fragment akan diberikan kepada anda. Guna peluang ini untuk membeli hero dengan menggunakan hero fragment yang anda peroleh. Anda hanya perlu ikuti langkah-langkah yang akan saya sebutkan. Guna kod yang tertera dekat skrin anda, pergi ke m.mobilelegends.com/en/code-exchange untuk dapatkan hadiah yang cukup lumayan, dan ini hanya semudah itu. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan hero fragment anda sekarang. Jangan tunggu lama-lama. Benar sekali. Nak main hero-hero yang Yuji main tadi seperti Yif dan juga Kagura, dapatkan hero fragment itu and then belilah hero-hero yang kita telah lihat sebentar tadi. Dan kalau tak cukup lagi, kalau anda nak lebih lagi, contohnya nak skin yang cantik, jangan risau. Carnival Week kini telah tiba untuk anda semua sepanjang 20 Disember 2021 hingga 3 Januari 2022. Anda perlu masuk ke dalam MLBB dan juga menyiapkan tugasan harian untuk mendapatkan Battle Pass Experience M3 supaya anda boleh tebus pelbagai in-game items, termasuklah M3 Phantom Ranger Roger skin dan juga M3 Finn Hunter Roger skin. Kalau tidak silap saya, Sith, dalam Battle Pass M3 ini ada satu level tu anda boleh mendapatkan figura Roger yang bakal dihantarkan ke alamat anda kalau tidak silap saya. Yes. Rasanya ini merupakan figura pertama yang akan diberikan oleh Monton. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan waktu yang telah pun diberitahu oleh kami. Dan sebelum itu, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, ada lagi satu khas untuk anda. Selain daripada Carnival Week, kita ada M3 Battle Night yang akan bermula pada 1 Januari sehingga 3 Januari tahun 2022. Di mana sertai Battle Night yang akan bermula pada 1 Januari ini untuk merebut peluang memenangi skin pemenang dari chest dan juga achievement badge buat masa yang terhad. Banyak juga cara-cara yang menarik yang lain seperti mendapatkan kesemua hero secara percuma, 2 kali ganda XP dan BP, 2 kali ganda startup dan juga protection point, di mana kesemua ni anda boleh dapatkan daripada 1 Januari sehingga ke 3 Januari di M3 Battle Night. Jadi pastikan anda log tarikh tersebut untuk dapatkan apa yang telah pun saya beritahu kepada anda. Ya, benar sekali. So 1 Januari dengan 3 Januari saya dah tahu dah apa yang saya nak buat dengan Sis. Confirm kita akan spam rank sampai lebam. Namun begitu, again kita ingin ingatkan kepada anda, M3 KOL event ini adalah permainan showmatch yang chill saja, relax saja. Namun begitu, kalau ada pemain yang kompetitif yang ingin lihat pertandingan yang lebih serius, anda boleh join ataupun sertai MPL Malaysia sebagai pertandingan e-sukan yang paling berkualiti di Malaysia. Anda boleh tonton secara langsung dekat TikTok ataupun FB. Nak info yang lebih lanjut, anda boleh follow Instagram MPL ataupun join community MPL group di mana anda boleh scan QR code yang tertera dekat atas sebelah kanan ini, terus sertai kami and be a part of the family. Ingat, hadiah yang terkumpul di dalam MPL Malaysia mencecah sampai 100,000 USD. Kalau kita convert kepada ringgit kecil tu dah hampir 500,000 ataupun separuh juta boleh dimenangi. Sama ada nak menonton ataupun kalau anda nak join MPL Malaysia sendiri sebagai seorang kompetitif dan pro player, semuanya tersedia melalui MPL Malaysia. Yang anda kena ikuti TikTok, Facebook dan juga Instagram kami ataupun Instagram MPL untuk maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan MPL Malaysia yang akan datang, di mana kita akan masuk ke musim yang ke-9. Jadi rasanya anda semua masih lagi berasa seronok, tetapi kita nak tambahkan keseronokan anda kerana inilah masa untuk kita berikan anda giveaway bagi share milestone. Tebus redeem code yang tertera di ruangan komen sekarang
untuk dapatkan Magic Wheel Potion secara percuma. Pergi dekat ruangan komen, ambil kod tersebut dan tebus sekarang. Ya, nak dapatkan legendary skin tu, inilah peluang dia, inilah saat dia. Kerana Magic Wheel Potion yang diberikan oleh Muntun confirm, tak payah spin lama-lama, spin 2-3 kali je, confirm boleh dapat legendary skin. Kalau tak dapat, boleh bagi tahu Sis, bukan saya. Boleh bagi tahu Sis dan dia akan selesaikan segala masalah anda. So again, kod yang tertera dekat ruangan komen, gunakan kod tersebut untuk mendapatkan Magic Wheel Potion and spin away untuk mendapatkan skin-skin legendary. Yap, tepat sekali. Tetapi kita ada satu lagi pengumuman yang lebih gempak untuk meraihkan kejayaan kita dan anda semua memecahkan milestone jumlah penonton. Kami akan berikan giveaway sekali lagi bersama hadiah-hadiah yang lumayan. Jadi cepat rebut reading code yang tertera di ruangan komen sekarang untuk menebus hadiah yang sangat-sangat lumayan. Seperti yang dikatakan oleh Adin, ini peluang anda untuk menerima hadiah yang cukup bernilai, yang cukup lumayan, khas untuk penonton-penonton kita yang setia daripada episod 1 sehingga episod yang keempat ni, Adit. Benar sekali. Best betul tengok MLBB yang ada daripada Muntun ini sebab dapat hadiah yang begitu lumayan sekali. Namun begitu, tidak dilupakan kepada penaja kita iaitu Kodashop, di mana your next level starts here daripada pukul 8 malam hingga 12 malam. Anda boleh mendapatkan 50% pulangan tunai jikalau anda tambah nilai 280 diamonds dengan pilihan pembayaran Koda Cash di Kodashop. Pulangan tunai akan dikreditkan ke akaun Koda Cash anda serta-merta jikalau setiap pembelian yang berjaya. Top up diamonds anda di Kodashop sekarang juga kerana again, ianya pantas, mudah, selamat dan yang paling penting sekali, seluruh rakyat Malaysia mempercayai Kodashop. Pastikan anda menggunakan Kodashop untuk beli diamond sebab banyak event-event yang sedang berlangsung kini. Kita ada Battle Night Shoutout, kita ada Carnival Week, kita ada banyak lagi event yang menanti anda. So, make sure akaun korang top up dengan diamond melalui Kodashop. Yap, tepat sekali apa dikatakan oleh Adin. Jadi jangan lupa untuk gunakan Kodashop. Jangan lupa untuk top up Koda Cash anda untuk mendapatkan 50% pulangan tunai yang akan diberikan kepada anda sekiranya menggunakan daripada pukul 8 sehingga 12 malam. Jadi kita dah tamat untuk episod kita yang keempat. Kita akan jumpa anda di episod yang kelima dalam game di antara pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan Indonesia. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Competition can lose it, ayy. Switching lanes, I'm cruising. Drew the first blood, I'm ruthless. I'm on the road, we too sick, they toothless. We can't lose, whole team go nuts like cashews. So last you, that's GG. Taking over too easy, ayy. About time to give me my shine. Too good, gotta hit in my line. TikTok, yeah, now's my time. Maniac when it's 5 on 5. Certified to the KDA. I do this on a day to day. Fade away, my team would never. Every day, hanging up the ladder like. Got my eyes on the prize, we don't celebrate. So we're done, yeah, we're breaking every barricade. Elevated so high till we levitate. Coming for the top spot, feeling like the heavyweight. Ay, yeah, ay. Make a savage, ay. I'ma keep doing the damage, ay. Make a savage, ay. I'ma keep doing the damage, ay. Make a savage, ay. I'ma keep doing the damage, ay. Make a savage. Make a savage, yeah, I make it the man is Who here is worthy? Yeah, set me on fire, blaze through the battle. Coming in harder, it's not on my level. Do what I want, can't stop me. Always pushing ranks like I'll never settle. When it's detrimental, it test me. Every ring gon' be sweeter than candy. Nothing less than a legendary. Do anything that is necessary. Wait, can't lie, I've been on my grind. Running back, hit pause and rewind. Counting down the time to revive. We far ahead, leave my demons behind. One shot, I'm kill. Do whatever we please, whenever we choose. Can measure the skill. We're here at the top and enjoying the view. Got my eyes on the prize, we don't celebrate. So we're done, yeah, we're breaking every barricade. Elevated so high till we levitate. Coming for the top spot, feeling like the heavyweight. Hey, back on my, yeah. Make a savage, ay. I'ma keep doing the damage, yeah. Make a savage, ay. I'ma keep doing the damage, yeah. Make a savage, ay. I'ma keep doing the damage, yeah. Make a savage, ay. Make a
savage. Back on my savage. Back on my savage, yeah. I'm the king of the madness, yeah. Back on my savage. Back on my savage. I'ma keep doing the damage, yeah. Back on my savage. I'ma keep doing the damage.